Dr. Mali Dr. Mali adalah mantan Presiden Mitasa bagi 3 penggal sehingga penggal 2019 beliau adalah pensyarakanan di Fakulti Sains Sains Komputer dan Matematik dan orang lama di UiTM serta orang lama dalam Mitasa sendiri. Dan juga rasanya kalau tak silap saya bermula tahun 2020 beliau secara aktif telah so-called terbuka hati untuk mengisi borang dan ingin memastikan bahawa untuk dapat bonus. So saya tahu Dr. Mali sudah bersedia di biliknya di fakulti. Dr. Mali boleh over to you. Silakan. Terima kasih Jamal Faisal. Boleh dengar ke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Hafizul saya pun biasa jumpa Encik Hafizul ni pasal kena ke pangkat dulu terlebih dahulu sebelum saya share screen, sebenarnya saya bukanlah yang paling arif pasal benda ni tapi oleh kerana untuk share pengalaman untuk mengisi borang saja dan borang saya baru dihantar dan sedang diproses. Jadi saya pun tak tahu, tak arif sangatlah dari segi bahagian-bahagian yang boleh diletak atau tidak. So di sini saya hanya share lah apa yang saya buat. Rasanya tadi ramai yang tanya tu seolah-olah dah siap dan pun pakar juga dan pandai tentang memasukkan maklumat dalam MyATP ni. Tapi terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih lah kepada UiTM kerana telah berubah kepada online Dengan online ni lebih terbuka, lebih objektif dan mungkin dan memudahkan pensyarah untuk mengisi lah. Saya rasa walaupun dikata menumpang, sebenarnya itulah memang tempat yang sesuai sekali lah untuk diletakkan bahagian promosi ni. Dan juga mudahlah, maksudnya bolehlah kalau terutama lelaki lah, saya tengok lelaki ni pensyarah lelaki susah nak simpan dokumen Sekarang ni everything kalau kita dapat landingkan apa terus kita boleh 24 hours masuk dalam MyATP dan letakkan dokumen kita siap-siap. Walaupun sekarang ni mungkin nak minta 54, jadi dokumen mungkin lepas dapat 54 nak minta VK7, tapi dokumen tu dah siap-siap masuk dulu, senang Sedang mungkin kita tak gunakan dokumen tersebut untuk 54, mungkin dah banyak, kita dah ready untuk VK7. Jadi tak hilang lah, nak cari balik susah, sekarang ni dah mudah, tak ada masalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada ITM dan cuma syarat tu lah, semua syarat tu di mana saya dulu lagi dah cuba memohon tidak dimasukkan syarat PhD tu. Malangan tidak berjaya lagi, insyaAllah kita akan terus cubalah, Mitasa akan terus cuba. Saya tak tahulah apa yang saya share ni mungkin rasanya tidak confidential pun. Saya akan sharekan saya punya lah. Saya rasa tidak confidential. Saya pun tadi pada awalnya saya tak dengar. Saya masuk sedikit lewat tadi. Tetapi bagi siapa yang nak memohon terdetik untuk memohon naik pangkat, saya dan kini 54 lah. Dan kini 54, saya tak arif 52 lah. Saya tak tengok borang 52 tu. Pada saya hanya 54. Saya akan tunjukkan yang itulah untuk yang 54 punya dan mungkin Cik Hafizul dah ceritakan tadi, sebenarnya kita yang penting-penting sekali kita memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki. Jadi saya akan share screen ni. So ini saya punya lah, tapi sebelum tu saya nak share screen mana saya punya ni. Ini. Okey. Ada ramai yang rasanya tidak, malah nak tengok. Saya pun lama malas saya nak masuk kat sini lah sebab kita tak comply kan. Jadi elok juga kita tengok-tengok apakah ITM telah sediakan. Jadi sesiapa yang nak mohon pangkat untuk 54, dia mesti memenuhi 6 benda ni dalam iPortal ni. Dalam portal dalam kita punya tu 6 ni. Dia kena write semua barulah boleh ditekan mohon atau kita pergi borang permohonan tu baru boleh dihantar. Jadi penambahbaikan sekarang ni ialah dia dah ada yang atas tu, mencapai tahap kelayakan diletakkan oleh MyATP yang ini. So di MyATP kalaulah kita dah comply yang atas ni barulah, sebab yang bawah 2, 3, 4, 5, 6 ni rasanya dia tidak kena-mena dengan akademik lah. Dia hanya syarat-syarat umum.
disahkan dengan markah dan sebagainya. Yang ini tapi yang selalu ramai yang terlupa ialah yang nombor 4. Saya sebenarnya saya terlupa nombor 4 ni, saya bukan terlupa lah, masih sibuk sangat saya tak sempat nak buat. Walaupun harta tak banyak mana pun. Tapi sebenarnya saya telah dibantu oleh kerani. Bahagian kerani kalau kita malas nak isi saja penyisiran harta ni dan akan dibantu oleh kerani agak kerani kita di pejabat tu agak mahir tentang cara mengisikan penyisiran harta ni. Kadang-kadang kita malas tu, tak faham nak isi dan sebagainya, dia akan betulkan. Jadi saya galakkanlah siapa yang belum lagi terdetik nak memohon tu tetapi settlekan yang bahagian penyisiran harta. Ini selalu lagi terlekat kat sini. Kalau nombor 4 tidak di-right, maka tidak boleh mohon juga. Jadi, so nak mohon tu mungkin masa 2 minggu baru dia akan on. Jadi dah terlewat 2 minggu. Jadi saya mohon yang siapa yang tak isi lagi ni, lagipun jadi kesalahan selama 5 tahun kalau tidak isi. Tolong isikan. Yang lain ni rasa semua tak ada masalah. Melainkan ini ada kontroversial juga. Nombor 2 ni sebenarnya inilah syarat umum. Tapi yang ini mungkin nantilah akan diterangkan oleh TNCAA lah tentang jadual 7. Jadual 7 ni pening sikit kepala. Di mana macam tak sama dengan yang ini. Yang ini nak 80% tetapi jadual 7 tu seolah-olah nak 90%. Jadi macam kontradik dengan yang inilah. Ini hanya komen saya lah. Jadi itu yang pertama lah. Jadi kalau masuk pada iPortal, masuk pada kita punya account dan pergi pada bahagian pangkat dan sebenarnya in order untuk hantar borang kena right semuanya dan sekarang ni alhamdulillah dah ada cara online kita pastikan semuanya comply dan ini akan jadi right lah. Kalau dah comply dia akan jadi right lah. Okay. So ini ada bahagian ni bahagian yang terakhir sebelum kita. Satu lagi yang bila saya klik dulu kadang-kadang fakulti terlupa nak letak PTJ kita dekan tu. Jadi dia kena onkan benda tu barulah kita boleh hantar. Okey. So satu lagi peringkat yang berlaku yang saya faham dan saya pun KPP sekarang ni. Di peringkat fakulti kita ada jawatankuasa yang jawatankuasa kebakaran dan tak tahulah pelaksanaannya adakah berbeza dengan fakulti saya atau tidak, tetapi di fakulti saya rasa tidaklah confidential ni. Selalunya diberi kepada seseorang untuk melihat kembali kita punya borang tu. So bagi saya harap mana-mana kesalahan saya dapat dikesan oleh orang yang diamanahkan untuk melihat. Jadi kalau misalnya kita tak pasti letak je dulu. Kalau dia kata ini tak betul ni tak boleh, kita keluarkanlah nanti. Ini tak sesuai dan kita keluarkan nantilah. Ini tak ada bukti. Jadi tapisan pertama tu kita harap dapat membantu kita untuk cantikkan kita punya permohonan lah. Mana yang tak betul dikeluarkan, mana yang kurang ditambah. Jadi rasanya harap fakulti atau cangan memain peranan ni lah dan tidak mengambil masa yang lama untuk buat perkara tersebut dan pensyarah boleh membetulkannya. Jadi rasanya setakat ni masukkan saja dulu. Kalau tak cukup dia akan mohon ditambah. Tentang walaupun peringkat ni baru 6 bulan, lebih kurang 6 bulan melaksanakan MyATP ni, tapi masih lagi oleh kerana tak boleh nak akses di tempat kami, masih lagi kita akan cetak semua evidence tu kita akan cetak lah, akan cetak dan sebenarnya bukan saja dicetak, nak soft copy pun dia nak juga. Jadi that's why saya menyediakan soft copy saya lah. Saya menyediakan soft copy juga kepada penilai, bukan penilai lah, yang check saya punya tu, so senang dia nak tengok soft copy dan juga saya akan cetak benda ni lah. Ini soft copy saya lah. Table-table tu semua ada kat sini. Tapi table 7 ni memang tak ada apa-apa lah sebab table 7 ni dia hanya datangnya daripada markah yang kita tidak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol markah ni. Di table 7 ni kosong lah. Tapi saya letak juga di situ. Table 7. Jadi inilah saya buat sini, saya tahu sama ada okey tak okey so hopefully dia okey lah. Tapi satu yang mungkin saya tanya Encik Hafizul lah, dalam MyATP ni syarat umum khusus tu tidak ada Jadi saya cetakkan juga benda tersebut saya cetakkan juga So saya tengok sini bahawa dalam MyATP dia ada syarat-syarat yang khas tu. Syarat khas. Tapi syarat-syarat ni tak ada. Jadi saya cetaklah kalaulah diperlukan syarat-syarat So saya tak pasti sama ada masih dilihat atau tidak kalau tak ada tu.
Contohnya teaching portfolio, SUFO, dan ini saya cetak juga walaupun tidak ada dalam MyATP benda ni. So saya sebagai saya cetak sebagai manual lah. MyATP tidak meletakkan track umum ni diletakkan di dalam MyATP, kita tak boleh letak. Walaupun secara indirect ada lah benda tu. Jadi ini mungkin tadi saya nak tanya tapi tak apalah. Tapi walau bagaimanapun oleh kerana untuk supaya tidak ditanya, saya telah letak jugalah. Dan saya letak ini syarat-syarat ni, 3 ni, 4 perkara ni saya letak. Dan juga untuk kami di sini hanya 2 saja kriteria, saya letak juga meletakkan 2 kriteria di sinilah secara manual kerana dia tak ada cara di MyATP tak ada perkara tersebut. Perkara ni tak ada di dalam MyATP. Jadi ini eloklah dicetak dan diletakkan dalam file. Saya tahulah kalau macam mana nak diberi ni kerana di dalam MyATP tak ada benda ni. Kata khusus, kata umum tak ada. So yang ini semua tak ada dalam MyATP. Ada setengah tu didapati automatik daripada sistem. So mana yang katanya kita boleh cetak, saya akan cetak lah. Saya tak tahu sama ada dipakai lagi atau tidak kerana tidak ada dalam MyATP, tetapi dan tidak juga diletakkan di bahagian ini, perkara kata umum ni. Dia tak cakap dalam kata umum ni tak ada. Tapi adakah ini diambil kira juga ataupun tidak? Kadang-kadang, tapi dalam syarat kenaikan pangkat benda ni ada. Tetapi dalam MyATP tu tak ada. Dan juga di dalam benda ni pun tak ada. Dia hanya nombor 1 tu saja. So saya pun tak tahu kat mana kita nak ambil, nak letakkan benda tersebut. Jadi kita letak saja kalau diminta oleh panel lah. So dalam ni pun tak ada bahagian kriteria khusus tu lah. Dalam MyATP pun tak ada. Dalam MyATP pun tak ada perkara tersebut. Dia hanya ada kriteria khas saja ini. Ini saja dia ada. Yang lain dia tak ada. Jadi bagi saya ni saya pilih yang research. Saya bagi research. Dan sebenarnya ramai dah tahu kita hanya perlu pilih satu saja. Tetapi untuk yang bahagian yang belah kanan, belah kiri ni kita kena isi dan setengah tu di verify dengan sistem. So kita perlu pilih satu, jadi kita isi satulah, tapi nak cuba yang lain pun boleh juga untuk tengok kita comply ataupun tidak. Tetapi di sini kita sebenarnya kita isikan satu tetapi dia akan update untuk semua. Sebab dia punya kriteria ni sama sebenarnya, hanya peratusan yang berbeza. Jadi oleh kerana peratusan beza tu nilai dia berbeza di sini. Jangan takut ini pakai saya tinggi ni ada saya letak yang tak betul ni, saya akan keluarkan balik, dia akan kurang. So saya yakin saya boleh delete, saya akan delete dan dia akan kurang lah. So saya pilih yang ini, tetapi yang lain juga naik juga kerana dia mengira benda yang sama melainkan dia punya, betul tadi dia punya peratusan tu berbeza lah. Contohnya kalaulah untuk PNP, Teaching and Learning, 50% dia punya untuk table 1 tu. Untuk table 1 tu 50% untuk PNP. Tetapi tetapi untuk research hanya 20% saja. Jadi bila kita banyak masukkan bahagian table 1 tu, maka baris nombor 1 tu akan naik lebih tinggi daripada barisan nombor 2 tu. Jadi dia akan naik sama. Yang ni akan naik sama dan pada satu ketika selalunya kalau satu comply, kebanyakan akan comply lah. Okey, jadi satu lagi tentang kata umum tu, saya nak komen sikit lah. Saya tahu sama ada dipakai lagi atau tidak kata umum ni, yang ini template ni. Yang ini sama ada digunakan atau tidak kerana tak ada dalam MyATP. Tetapi kita tetap kena print juga kita punya teaching portfolio. Ini kita punya jadual. Yang 3 aktiviti belajar ni saya pernah komplain lah kerana agak tinggi juga untuk certain orang kerana satu-satu aktiviti belajar tu tak banyak pensyarah yang involve. Ini pun oleh kerana tak ada dalam tu, saya senang hatilah tak ada dalam syarat tu untuk comply. Kalau tak kadang-kadang susah juga untuk kita comply. Tapi walau mana pun saya letak juga syarat ni untuk saya lah kalau lah diminta. Tetapi satu lagi saya nak ceritakan tentang yang SUFO ni. Walaupun saya pun letak SUFO ni dan diambil di U-Future. Sama ada sekali saya tekan tak ada. Tapi saya letak juga kan ada dalam kriteria umum. Dan ini kena berhati-hati dari segi inilah, dari segi student memberi
saya dah buka tak buka lagi. Markah yang nak 80% sebenarnya sangat tinggi markah 80% sangat tinggi, ditakuti kita tidak dapat memenuhinya. Jadi kena berhati-hati dan cek 80% ni. Kerana kalau kita tahu dekat markah 4, kalau pelajar kasih semua 3, kalau ini dah ambil kira lah untuk kalau pelajar kasih semuanya 3, walau 3 tu bagus, tetapi sebenarnya tidak memenuhi 80%. 80% dia nak mix of 3 dan 4. Jadi kadang-kadang pelajar tu ingat 3 dah bagus. Dia beri 3-nya semua. Walaupun 3 tu okey lah sebenarnya, tak ada apa. Memang maksudnya setujulah bagus. Tetapi tidak, akhirnya kita akan dapat markah 3 di mana 80% ni kalau 4 kali 80% adalah 3.2. 3.2. Jadi ini kadang-kadang agak kita terlepas pandang. Kadang-kadang oleh kerana student kadang-kadang kasih 3 saja dan kita tidak memenuhi syarat SUFO ni kalau dikatakan ini syarat yang diperlukan. Okey, jadi ini kalau bukan nasihat student kita lah, kalau katakan persyarat tu okey, kasihlah 4, janganlah kasih 3. Walaupun 3 tu okey, tapi suruh persyarat tu, beritahu student lah kalau you kata persyarat tu okey dalam menilai, walaupun dulu dah SUFO ni tidaklah pernah ITM kata, digunakan untuk kenaikan pangkat. Tak ada, ini untuk lebih penambahbaikan, tetapi akhirnya digunakan juga. Syarat masuk, digunakan juga. Tapi kita terima, tetapi skill dia tu kadang-kadang tidak membantu. So bahaya juga. Ini berhati-hatilah penilaian itu. Tetapi saya tahu sama ada ini dilihat nanti oleh gugusan atau tidak. Tetapi disediakan juga walaupun tak ada dalam MyITP, indirectly dia tak ada, directly dia tak ada, indirectly dia ada lah. Melainkan SUFO ni tak ada. SUFO ni tak ada. Yang ini pun saya tahu dalam MyITP pun tidak menerangkan mana satu kan kita pilih. Jadi rasanya kita kena sediakan juga mana yang kita pilih untuk diletakkan sebagai memenuhi 2 syarat atau 3 syarat cara manual. Kerana dalam ITP tak ada meletakkan karakter khusus yang saya lihat lah. Mungkin saya terlepas pandang. Okay, so kita balik pada MyITP. Kalau tengok saya punya ni, your profile, sebenarnya yang Encik Afiq tu kata betul. Kita boleh isi sehingga, saya isi sebab saya dah lama 52, jadi saya boleh isi sampai, saya rasa saya adilnya, sebab saya dah, yang 52 saya dah pakai, dia punya evidence tu, saya hanya akan bermula pada 2005 lah. So saya akan cari, walaupun dah buruk dan sebagainya, akan cari dan kita akan scan dan letakkan dalam MyITP lah. Dan tengok saya bukanya sehinggalah 2016 and then so saya pergi sampai 2009 untuk saya masukkan evidence yang diperlukan lah. Tapi kita bermula daripada atas lah. Jadi sebenarnya nak meletakkan ni senang saja, user profile. Maksudnya kita akan buat new track saja, new track, and then kita pilihlah tahun mana yang kita nak ambil sampailah ke bawah tu. Kita boleh pilih. Lepas tu ingat ada 2, contohnya saya buat sini, katalah saya 2006 tak 2000, katakan saya pergi 2006 Disember. Lepas tu saya pilih PNP, submit. So seperti mana kita buat setiap tahun, tak ada masalah. Seperti mana kita buat setiap tahun. Tapi satu saya nak ingatkan, bila kita dah masukkan seperti kita masukkan kita punya MyITP biasa, ATP biasa, selalunya kadang-kadang tak lekat. So tak lekat selalunya, kalau boleh selepas diisi, buatlah pengiraan. Contohnya buatlah calculation tu. So klik calculation supaya dia melekat, dia aktif lah. Kadang-kadang kita masukkan, tetapi kalau kita tak buat calculation, maka dia tidak ambil kira. Kadang-kadang kita dah masukkan hilang, mana tak ada keluar pun, maka kadang-kadang kita terlupa nak tekan calculation. Walaupun kita hanya nak masukkan satu evidence saja, kita tak masuk pun ni untuk tahun, katakan untuk tahun 2006 kita tak masuk pun yang ini. So saya tadi bawah tadi 2006 saya masuk. Mana dah ada sekali lagi saya dah masuk 2006. Tetapi boleh kita buat calculation. Tak kisahlah berapa banyak markah dia beri pun tak ada masalah, sebab kita tak penting sangat, sebab kita nak memasukkan ini apa ni. Kita dah masukkan, so kita update, selalu orang lupa untuk tekan 2 kali. Tekan 2 kali update.
Okey, 2 kali barulah benda tu masuk dan kita bolehlah pergi mana-mana untuk memasukkan data yang kita masuk. Walaupun kita tak masukkan benda ni pun. Mana kita ingat lama sangatlah. Kita ngajar apa dulu kan, sebab ini pun sebenarnya untuk 2-3 tahun memang dah dapat dah 100% selalunya. Kita tak perlu sampai ke belakang. Tetapi kadang-kadang kita pernah dulu buat sesuatu jadi AJK. Saya dulu AJK untuk satu conference. Lama dulu. Kita masuklah bahagian yang sesuai lah kepada ni conference ni. Bahagian conference ni kita masukkanlah conference yang kita telah masukkan membership ni. Kita masukkan ke sini dengan dia punya mungkin kalau sini tak minta evidence, kita kena sediakan evidence secara manual lah. So dan pastikan lepas kita masukkan, pastilah kita bahagian ini kita bahagian conference ni kita buatlah calculation walaupun kita tak masuk kanan lain. So bila kita dah buat begitu, kita dah tekan calculation, benda tu akan keluar di sini. Dia akan keluar di table ni lah. So bahagian ni summary ni saya tak pergi lagi. Saya tunjukkan bahawa dia terus akan melekat di sini. Ini detail. Ini ada macam mana saya nak tekan ni. Detail di sini. Bahagian katakan kita pernah menjadi AJK conference. Dia terus akan masuk di bahagian conference ini. Conference ini dia akan masuk di sinilah. Kita pernah jadi AJK. Ini presenter. Conference membership. Di sini. Conference membership dia akan masuk di sinilah. Saya pernah yang lama, 2010 pun saya dekat sini. So dia akan lekat kat sini lah. Walaupun dia lekat sana tetapi dia akan automatik akan pergi ke sini. Tengok markah dia. Kalau international, so maksudnya dia punya cap sudah 20. Saya 2 ni dah cukup lah. So, kalau kamu ada pun tak payahlah cari dah lama. Saya tak cukup, saya pergilah sampai lama-lama. Tetapi kalau tak cukup, baru pergi. Kalau tidak, tak payah nak masuk banyak-banyak, kerana masuk banyak-banyak pun hanya 20 saja dia ambil kira. Max dia 20 saja. Jadi sekarang ni setakat ni kalau untuk benda ni, kalau bagi saya ni sebab saya bukan saya position biasa saja, walau international dia kasih 10 lah. Kalau kita ada position tu dia mungkin kasih 20. So kalau kita menjadi somebody dalam conference tu peringkat international, satu pun dah cukup. Jadi itu rasanya satu lagi saya terima kasih kerana dengan ada sistem ni lebih mudah kita kata untuk pensyarah-pensyarah baru untuk atur dia punya strategi dia. Jadi dia kalau satu-satu benda tu tidak perlu dia ambil banyak sangatlah. Kerana dia dalam kenaikan markah ni dia ada cap dia. Jadi kalau kita ambil sesuatu perkara tu banyak sangat, kita buat itu banyak sangat tetapi markahnya tidak seberapa. Walau baguslah juga untuk kita punya expertise. Tapi dalam kita boleh juga kalau masa kita tu kita boleh tumpukan untuk bahagian-bahagian yang susah kita nak dapat markah tu. Jadi yang kita tahu cap dia. Kalau kita tengok ni kita tahu cap dia. Okay. Jadi itu bahagian di mana macam mana kita nak masukkan data-data lain dalam nampaknya sampai 18 tahun kita boleh masukkan lah. Okay. So itu jadi kita satu lagi kita terus pergi pada promotion lah. Promotion yang itu tak ada apa. Okay. Jadi yang ini kita kena masukkan dan yang ini dimasukkan di dalam bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni nak masukkan bahagian yang sebelah kanan ni ialah di bahagian tepi ni. Tapi nak masukkan yang kat sini, dia dimasukkan secara manual. Contoh tadi saya try yang ni detail, kita boleh masukkan mana-mana kita nak. Secara detail ni kita masukkan di sini. Tapi tadi saya ingat dia punya ini agak melirukan. Tadi Cik Hafizul cerita pasal resource. Saya faham lah resource person boleh masuk kat sini. Dan resource person juga ada juga diletakkan di dalam kita punya belah kiri ni. Dalam kita punya belah kiri ni bahagian survey akademik appointment ni kita akan ada di sini. Tapi cara dia tu berlainan lah. Mungkin kerana yang membuatnya memikirkan bukan saja resource person tapi pelbagai-pelbagai cara yang boleh digunakan. Jadi sebenarnya sini pun tidak disuruh kita masukkan bukti. Saya tengok tak ada bukti. Tak ada suruh masukkan bukti. Kalau tengok sini kalau kita masukkan rekod ni dia tak ada suruh masukkan bukti.
Dia hanya masukkan ini saja. So saya try tadi, saya masukkan ni sebab saya memang resource person lah. So bila saya masukkan ni, nanti saya akan sediakan bukti lah. Tetapi mungkin sistem akan cache benda ni, dia katakan kalau letakkan 2, dia akan jadi comply lah, walaupun di sini buktinya tak ada. Kan, buktinya tak ada. Kan, dia tak ada bukti. Tetapi mungkin gugusan nanti ataupun bahagian fakulti atau kampus akan check balik adakah dia punya lantikan di sini untuk resource person. Tapi begitulah, ada setengah tu contoh di sini untuk publication, I think dia akan check dengan, dia akan verify dengan mungkin saya tak tahu dengan Prisma mungkin dia akan. So satu saya nasihat pada semua pensyarah, silalah update Prisma tu. Dan saya berterima kasih jugalah kepada ITM memberi kelonggaran dari segi correspondent author dan sebagainya, first author dan sebagainya. Itu terima kasih, walaupun syarat tu nampak ketat tetapi tampaknya dia memberi kelonggaran juga, alhamdulillah. Melainkan yang kami masih memohon supaya tidaklah teaching and learning ni disyaratkan teaching and learning punya paper. Tapi oleh kerana semua dah tahu, bolehlah start dari sekarang untuk pensyarah buat paper yang ada kena dengan teaching and learning. Untuk kerana bahagian ni, bagi bahagian ni markah dia untuk bahagian teaching and learning, markah dia senang sikit untuk tambah lah, kerana bahagian teaching and learning tu 50%. Tapi ramai pensyarah yang susah sebab bahagian ni. Saya pun ada satu saja bahagian ni. Jadi saya tak pilih ni kerana saya tak cukup yang bahagian teaching and learning. Saya ada satu saja. Saya kena buat satu lagi lah kalau nak milih. Yang lain-lain ni saya rasa saya dah penuhi lah. Dan satu lagi, yang ini juga kita kena new record. Tetapi bila kita masukkan market, kita masukkan everything, dia akan, yang ini saya faham. Ini dia akan, dulu kalau ini dia akan apa? Dia akan matchkan dengan SIM. Dia akan matchkan dengan SIM. Jadi persoalan ni saya tanya juga tadi, ada satu soalan ni, soalan yang kedua kepada Cik Azizul. Syarat yang nombor 2 ni, student masa di level coursework ni, sebenarnya kadang-kadang setengah fakulti tidak memerlukan surat tawaran, surat lantikan. Yang ini yang pertama ni memang ada lantikan daripada jatuh kuasa. Tapi yang untuk degree ni, untuk coursework ni, kadang-kadang hanya peringkat jabatan saja dan kadang-kadang tidak mengeluarkan surat lantikan. Dan tidaklah dia berdaftar dengan SIM, kan? Tidaklah berdaftar, dia punya projek tu tidak berdaftar dengan SIM. Jadi ini mungkin oleh kerana baru, ini perlu penambahbaikan lah. So bukti pun susah kita nak beri. Tapi untuk PhD dan master, untuk PhD dan master secara research, itu memang ada, memang student tu memang ada dalam SIM dan dia boleh check kerana surat-surat lantikan ni dikeluarkan oleh IPSIS, kan? Tetapi untuk coursework punya projek, IPSIS tak keluarkan surat tu. Kadang-kadang hanya peringkat jabatan saja. Iaitu kena dicek balik lah macam manakah 5 tu nak di-verify. Jadi ini saya oleh kerana ini PhD master ni, saya saja, memang ada dan dia ada surat. IPSIS ada surat saya dan dia boleh verify lah dan dia boleh letak. Satu lagi yang saya nak ingatkan, nanti kadang-kadang kalau sudah pensyarah masukkan, kadang-kadang IPSIS tidak update. So IPSIS pun kena ingatkan bahawa kalau pensyarah student ni dah graduate, dia kena update dalam sistem mengatakan tarikh dia graduate dan sebagainya. Barulah dia boleh verify dengan kita. Kalau tidak, walaupun dia dah lama graduate, macam kes saya ni, saya makan duduk sebab PKP ni, IPSIS lambat untuk update benda ni. Dia tidak letakkan tarikh, senet dan sebagainya dalam pelajar ni punya dia punya file lah. Jadi kalau tak ada, maka sistem akan tolak lah. Tetapi kita mesti kena masukkan benda ni supaya sistem akan tarik pelajar ni lah. Dia akan tarik dan dia akan verify. So ini untuk saya boleh try lah sama ada, kalau letak 2 sama ada dia comply tak comply. Saya rasa dia akan comply lah sebab syarat dia 2 saja. Tetapi oleh kerana saya tidak ada yang ini, saya tak perlu isi lah. Saya tak isikan yang ini. Okay. So ini untuk teaching and learning. Jadi yang inilah maksudnya saya rasa kena ada penambahbaikan supaya everything is online saja. Tak perlu lagi kita cetak. Tadi macam syarat khusus tadi dia tak ada online. Jadi saya kena cetak jugalah, tak ada pilihan. Okey, jadi itu
itu tentang yang ni, maksudnya kita kena isi. Bahagian yang key ni kita kena isi dan kadang-kadang dia akan comply. Satu lagi, okey. Saya macam mana nak kasih bukti saya tahu sama ada ni saya rasa dia terima lah cara saya ni lah yang ini detail ni saya punya paper ni ini semua ditarik daripada Prima Prima. Jadi saya dah buat dan bagaimana bukti dia tak perlulah cetak paper tu sebab masalah sekarang ni kadang-kadang kita hantar paper tu dia jadi kita kena beli pula paper kita. Mahal bukan murah. So maksudnya dan dia terima lah kita tak perlu letak full paper. Kita hanya letak bahawa dia memang Scopus, itu syarat dia. So saya telah buat ni untuk saya dah update bila saya terkenal nak naik pangkat ni saya pun mulalah update Prima saya update Prima saya walaupun dulu saya tak kisah sangat. So bila saya update tu berlakunya perubahan pada Scopus punya website. Pertama kalinya kita nak kasih evidence kita akan cetak saya cetak dalam Scopus punya website lah. Saya tunjuk ni. Saya rasa ini sudah cukup sebagai satu syarat bukti paper kita lah. Bukti paper kita dia. Saya bagi ini dulu. Saya nak cerita tentang paper ni macam mana cara saya rasa hopefully dia terima lah paper ni publication lupa kat mana saya punya paper research publication itu okey. Yang inilah yang ini memang diambil daripada Prisma ni. Prisma ni automatik pada Prisma. Tapi dah bukti tak ada bukti. Okey, tapi saya pakai MyTP saya. Yang ini mungkin orang tahu cara yang terbaik lah, tapi lupa di mana. Table 2. Table ni saya buat sini lah. Table ni dekat table 2.2, 2.1. Satu. Sorry, lambat pula ni, mana saya nak cari ni. Okey. So apa saya buat ialah saya buat sini contohnya yang ini. Okey, yang terbaru ni. So saya cetak daripada Scopus Okey, Scopus ni berubah-ubah. Dulu saya masuk daripada luar boleh lepas tu dia tak boleh. Saya cetak jadi ini bahagian summary Scopus lah. So saya tak rasa ini dah cukup untuk dia tengok saya punya penerbitan lah untuk Scopus dan sebagainya. Yang cetak yang ini saya terbalikkan dulu. Mana terbalik? Okay. So saya beri hanya ni saja. Ini satu-satu cukup daripada Scopus punya tu cukup untuk mengatakan ini paper saya lah. Semua dokumen, semua benda ni ada kat sini, nama saya dan semua ada kat isu dan sebagainya. Ini memang daripada Scopus punya website. Tapi lepas sebulan tu tak boleh masuk dah. Dia tak benarkan kita masuk. Dia kasih 10 saja. Tapi bertanya library sebenarnya dia kata suruh pergi institusi. Jadi kalau siapa nak masuk ke Scopus dia kena pergi kepada masuk dulu ke dalam library dan gunakan masuk ke library punya Scopus. Library tu ada bahagian tekan S dan kita ada bahagian Scopus, tekan Scopus masuk kat situ baru boleh dia kasih semua lah. Tapi di luar tanpa melalui institution memang dia tak kasih tengok semua kita punya publication kita. Dan masa tu saya sempat lagi print yang inilah. Tetapi sekarang yang ini pun dia tak benarkan print So sekarang ni tak tahu macam mana cara. Maksudnya yang detail ni dia tak benarkan print. So maksudnya you boleh print yang sebagai summary atau hanya nama satu baris saja you boleh print tu. Sama ada itu mencukupi saya tak tahu. Tapi yang ini saya rasa mencukupi lah untuk kita beritahu ini paper kita. Jadi tak tahu Scopus ni dalam beberapa bulan ni dia berubah-ubah dia punya. Dia tak tahu mungkin dia tengok ramai yang pergi cetak yang ni dia dah tak benarkan pula kan. Jadi kita boleh dapat senarai saja tetapi ingat kalau kita kat luar bukan melalui ITM, bukan melalui library,
Sekarang ni dia tak kasih 10 je ataupun sikit saja dia kasih. Tengok. Lagi bila nak cetak tak boleh. Jadi kita kena melalui library lah untuk mencetak kita punya paper lah. Ini saya punya tips sajalah. Kalau kita berjaya, saya tak berjaya. Sekarang ni saya nak cetak yang kalau yang baru pun tak boleh lagi dalam bentuk ni. Tak tahu macam mana saya nak buat. Saya kena masuk account lah. Masa ni saya tak masuk account. Saya tak try lagi masuk account saya. Kalau masuk account sendiri, maybe dibenarkan lah. Okay. So itu tentang paper ni. So paper ni mesti ada dia punya all dia punya evidence lah. Evidence dia. Scopus. Satu lagi yang itu ini benda yang ditarik. Ini yang ditarik daripada prima. Kita tak boleh buat apa. Ada setengah dalam jadual ni, dalam table ni ada seperti juga dalam ATP kita. Kan setengahnya ditarik, setengahnya kita masukkan. Jadi sama juga di sini. Setengahnya ditarik, setengahnya kita masukkan. Okey. Jadi yang paper-paper tu ditarik dan kita punya grant-grant kita selalunya ditarik, tetapi lain-lain tu yang kita dilantik daripada jabatan perintah fakulti tu memanglah tak diregisterkan di mana-mana, dan itu kita kena masukkan. Itu kita kena masukkan. Okey. Dan sebenarnya bila kita buat ni, kita kalau siapa pun katakan lambat lagi nak layak, tapi elok dia tengok untuk dia buat strategi. Yang saya katakan tadi yang saya tengok yang benda-benda di mana contohnya table kepakaran. Kepakaran ni sangat mengecewakanlah bagi saya. Ini kepakaran kepakaran bagi kami fakulti ni jarang sangatlah orang buat consultation. Jadi kami ni memang tak boleh nak skor kat sini. Walaupun hebat mana pun buat consultation, hanya 30 markah saja yang diberi. Tapi tak apalah, oleh kerana ini 30 markah saya tak dapat, saya cari yang lain. Selama berbelas tahun saya banyak pergi menjadi, saya tak tahu, ini boleh tanya juga, adakah menjadi panel pentadbir ni sebagai pakar rujuk? Sebab ini memang pakar saja pergi kat panel pentadbir ni, tak pakar tak pergi. Jadi ini boleh diletakkan di sini, tapi tak tahu sama ada dia letak persyarat satu lagi tu. Jadi walaupun ada banyak kat sini, tetapi saya dapat markah banyak ni. Banyak menjadi apa? Panel penilai untuk pelajar ni banyak ni. Dan juga ini. Tetapi malangnya 30 markah saja dia. Jadi dengan lain perkataan, kalaulah strategi kamu, pastikan bahawa cukup 30 tu tak payah lagi buat benda yang inilah. Tapi tadi marah pula dekan kata tak nak ambil, tak nak menilai orang dan sebagainya, tetapi markah tu dah cukup. Kalau ikut gitulah, tu tak bagus tu kalau nampak objektif. Tapi malangnya walaupun saya dapat 330 markah, hanya 30 markah saja diletak. Ini juga ditarik. Sebenarnya maksudnya kamu ditarik daripada ITP, tapi di dalam ITP tu kena isi lah. Contohnya yang ini dah lama-lama ni kan, 2014 ni. Buat Firdaus ni 2014, saya menjadi penilai dia, panel penilai PhD. Saya kena onkan 2014 tu untuk masukkan dia sebagai saya jadi penilai dia, sebagai penilai tesis dia. Tu kena onkan di bahagian sinilah, on tadi yang saya cakap tu, you kena onkan. Yang lama-lama ni lah. Jadi itu kena strategi lah. So yang ini kamu kena masukkan, semua kena masukkan bahagian ITP dan dia akan kopikan ke sini lah. Okay. Saya banyak, ada banyak tapi markahnya sikit. Tapi saya letak je lah. Supaya letak saja. Yang ini susah nak dapat. Jadi kalau nak tumpukan perhatian pada ni jangan banyak sangat. Tumpukan mana bahagian. Kalau kita ambil ini 30, kita takkan cukup 60%. Jadi kita kena benda tu. Yang satu yang saya nak beritahu lah. Kalau ada satu review tu buatlah sekali. So, markah dia tinggi. Markah ni sangat tinggi. You perlukan seorang saja cukup. Tak perlulah buat 10 reviewer. Seorang cukup dah memenuhi syarat. Kerana reviewer ni dia nak 20 markah saja. Kalau international, 20 markah. Jadi, tapi penting. Sebab orang lain tak boleh tolong. Sebab ini hanya 30 markah, you kena minta tolong kepada reviewer. So, make sure sekurang-kurangnya ada satu reviewer. Kalau banyak-banyak memang tak guna. Sebab kalau national punya, kena 2 lah. Tapi international kena ada 1. Sada cukup, tapi kalau banyak-banyak, dia hanya ambil 20 markah saja. So, maksudnya make sure semua orang mesti jadi reviewer sekali. Ataupun 2 kali untuk national. Kerana kalau kita mengharapkan bahagian ini, kata kita suka jadi panel penilai, memanglah tidak akan membantu sangat. Kerana dia nak 30 markah saja. Sebab kita nak markah banyak kat bawah ni. Kalau tak dapat 100% susah.
Yang ini bonus. Yang ini bonus ni saya tak tahu. Saya letak saja, kalau dia suruh buang, saya buang lah. Saya tengok macam mana. Ni pernah. Saya tak faham lah. Saya rasa apa policy maker saya rasakan sebagai AJK untuk sembangkan kurikulum. Kalau misalnya kata tak boleh, saya akan buang lah. Sebab dia bonus. Saya masih lagi cukup untuk 60% tu. Okey, jadi kita patah balik. Tadi saya cerita tentang strategi. Strategi memasukkan di mana tak kita kalau kita kuat ke satu tempat tu tapi tengok markah dia, kita kadang janganlah buang masa sangat untuk kalaulah nak naik pangkat lah, tetapi kalau tak kisah dapat duit, ahli panel dan sebagainya, ini pun dapat duit juga ni menjadi penilai. Kalau fikir duit tu tak apalah, tapi kalau fikir strategi untuk naik pangkat tu dia tak perlu ramai-ramai lah. Okey, so saya balik pada table 1. Table 1 ni sebenarnya saya tengok boleh kerana saya macam master, saya ada banyak markah kat sini sebab nampak agaknya dia tak ada cap. Dia tak ada cap bagi setiap benda tu, tak ada cap. Dia hanya cap dia di sini. Cap. So maksudnya nak dapat 110 ni memang agak susah. Kalaulah saya tak ada master ni. Tetapi saya ni hanya untuk 2018 ke atas saja. Kalau saya nak masukkan markah, saya akan masuk banyak lagi dan saya boleh, dia nampaknya tak ada cap kat sini, jadi dia boleh tahu dia akan jadi banyak markah di sinilah. Kalau setengah-setengah tempat yang tak ada coursework untuk master, kosonglah di sini. Jadi bahayalah kerana kita tak dapat, kalau tak dapat satu-satu kosong ni rugilah. Tetapi seperti Cik Azizul kata, sebenarnya kalau dah you mengajar 3, 5, 6 tahun, tak ada masalah, dia akan gelembung di sinilah untuk cover balik yang 60% ni. Yang di mana kebanyakan fakulti atau cawangan tak ada subjek master lah. Kerana subjek master ni dibezakan dua. Tapi walaupun dibezakan kerana markah dia berlainan sikit, tetapi sebenarnya dia tak ada cap. Dia tak ada cap. Cap dia hanya di sini. Mix of dua tu lah. Alright, di sini pun saja saya tak tahu markah dia okey sikit, tapi kena isi banyak kat sini lah. Okay. So yang ini, so untuk ni, ini sufficient ni, dia ada bahagian di project degree ni lah. Yang ini banyak membantulah untuk di cawangan lah. Cawangan yang ada degree. Sebab yang atas ni lebih kepada di fakulti lah, ada master. Yang ini pun tak ada cap. So maksudnya letaklah sebanyak mana yang guna untuk cover yang di mana kita tak ada atas ni. Kan? So cover balik sebab dia tak ada cap. Dia hanya cap dia kat sini, 215. Cap dia 50. Cap dia 50. Cap dia 100 ni. 100 kat sini. Jadi cubalah kita, yang susah nak dapat, kita penuhkan yang atas ni. Kita penuh kat sini. Yang lain ni kadang-kadang susah di cawangan. Itu dia mesti ada kat sini lah. Untuk kita supaya markah kita untuk table 1 ni supaya dipenuhi lah. Table 1 ni itu saja, dia tak ada apa. Itu saja dan alhamdulillah dia tidak cap di setiap sini. So kita untuk yang duduk yang buat di cawangan pun kita boleh masukkan inilah sufficient kita sebab sini ada cap kat atas ni. Cap kat atas ni satu kita pastikan sini kena isi lah, jangan tak ada pula. Nanti kita tak dapat 60% tu. 60%. So saya dapat banyak markah ni tetapi saya hanya dikira 50 di sini dan 50 ke atas ni. Itu saja dia ambil dan diletakkan di sini. Kalau dapat 60 baru dah comply. Kalau dapat 50 lebih dah tak comply. Okey. Kalau comply mesti dapat 60% daripada 100% ni lah. Okey, so ini table 1, table yang paling complicated lah table 2 sebab dia ada banyak. Dia ada banyak benda yang kita boleh isi. Bagus, alhamdulillah. Lebih banyak pilihan. Tetapi malangnya tadi saya cerita tentang cap. Bila letak cap tu dia jadi susah sikit. So research ni, buku ni semua tak ada tetapi saya ada. Ini kita letak dalam, ini automatik letak di sini lah sebab kita dah kasih kategori dia dalam prima lah. Kita kategori sebagai book in research chapter, automatik dia keluar kat sini. Dan saya heran lah, dia akan check balik lah kenapa benda saya ini Q4 ni, Q4 ni paper, tetapi mungkin Q4 juga dia sebagai high index journal lah, dia letak kat sini dan markah dia, oleh kerana saya bukan penerbit utama, dia kasih satu. Saya tak tahu macam mana dia letak sebab ini bukan kawalan saya, dia akan letak kat sini. Yang ini letak banyak lah. Saya walaupun dapat banyak 300, ingatlah janganlah semangat nak buat paper banyak-banyak tetapi sebenarnya untuk sinilah. Yang penting buat paper untuk settlekan yang syarat wajib tu.
Kalau untuk publication untuk yang PNP tu, pastikan cukup yang 4 tu, lepas tu make sure yang 2 tu ialah ada kena dengan teaching and learning. Lepas tu janganlah buat gila-gila paper, banyak masa habis kat paper kerana dia hanya 100 markah je kat sini. Walau paper banyak mana pun, saya ada banyak paper tetapi hanya 1/3 saja digunakan. Kan? Jadi tak apa, saya letak je lah. Dia ditarik daripada, jangan tarik apa yang kita letak dalam MyATP tu, jangan tarik letak kat sini. Jadi sebagai strateginya, kita pergi dan tempat yang kita kurang tu, kita cubalah penuhkannya itu. Dah lama sangat ke? Okey, boleh. Okey. Okey, Boleh lah, Dr. Normali, sebenarnya kalau ikutkan timing kita memang dah berada di... tak apalah, saya tanya soalan kita, lah. kita ada sedikit masa kecederaan lah kan. Okay. Sebab tadi pun ada banyak sesi 2 ni pun sedikit lewat kan. Kita pemula, tapi sebabnya persoalan yang pun banyak tadi yang telah dikongsi. So tapi saya rasa mungkin apa yang telah Dr. Normali kongsi ni khususnya berkaitan dengan compliance tu ataupun jadual-jadual yang paling utama yang perlu diisi tu, saya rasa mungkin itu antara yang memang sangat ingin diketahui oleh kebanyakan ahli ataupun kebanyakan pensyarah kita lah. Sebab saya rasa apa yang Dr. Normali share tu memang saya rasa memang sangat mendesak lah dalam konteks pensyarah ataupun pemohon untuk kenaikan pangkat ni. Okey, saya rasa ada beberapa soalan yang telah dibangkitkan dekat dalam ni chat itu sendiri. Ada satu soalan ni Dr. Normali daripada Puan Nur Husna. Apa dia? Kata kat sini, ada spesifik cara ke untuk activate MyATP di section e-compliance tu? Right, sebab dia kata MyATP dia tak detect langsung record dalam MyATP. Saya tak pasti apa maksudnya, mungkin bagaimana nak activate MyATP di section e-compliance tu. Dia apa, tak integrate ke apa maksudnya? Dia sebelah kanan ni dia integrate. Yang belah kiri ni kita kena masukkan dan dia akan verify kadang-kadang, contohnya di sini yang ini bukan yang ini, macam mana boleh kat sini saya silap. Sekejap macam mana boleh kat sini ini summary lah. Okey. Detail ni apa dia tak ada. Okey. Yang ini memang new record ni kita masukkan, tapi saya tak tahu, kita akan masukkan sendiri. Kemungkinan dia akan, saya tak tahu sama ada dia akan matchkan dengan kita punya prima tu atau saya tak tahu, tapi kita kena masukkan sendiri. Dia tak akan nak tarik, dia akan tarik. Ini dalam yang belah kiri, saya kata di belah kiri belah kiri ni kita semua ni kita kena masukkan sendiri. Kan? So dan kita kena sediakan dia punya secara hard copy ni dia punya evidence lah. So kita kena masukkan sendiri. Tetapi belah sini sebenarnya kita kena masukkan sendiri, tetapi dimasukkan menggunakan belah kiri ni. Dan belah kiri ni dia ada yang automatik, ditarik daripada sistem, ada yang kita masukkan sendiri. Jadi kalau yang dimasukkan dalam sistem, contohnya kita pernah buat paper lama-lama dulu, tetapi kita tak aktifkan kat sini, tak masuk juga walaupun dia ada dalam Prisma. Jadi apa kamu buat, katakan dalam 2015 kita ada paper, tapi tengok tak ada dalam sini. Tapi 2015 kita tak onkan dia. You kena onkan dia, dan kena aktifkan ATP calculation tu, barulah dia akan aktif. Kalau tidak, paper tu tak muncul. Sebab paper muncul daripada ni. Daripada apa yang kita buat ni. Dia ambil kat sini je apa yang kita aktifkan. Mana kita tak aktifkan paper tu, kalau masa tahun tu kita tak aktif kat sini, paper tu takkan muncul. So make sure you aktifkan dia. Dan seperti saya kata tadi, letak you dah aktifkan, kadang-kadang bila you tekan saja, bila you aktifkan dia, you tekan saja ATP calculation ni, ataupun bahagian research and publication ni, kita tekankan calculation ni, automatik dia akan tarik. Sebab bahagian ni selalunya dia akan tarik. Kan? Bahagian ni dia akan tarik. Kita tak boleh masukkan untuk kita punya paper. Tapi kalau dia tak ada dalam sistem, dia tak akan ada dalam. Jadi kita kena aktifkan tahun tersebut. Faham tak? Boleh faham tak? So maksudnya, Dr. Normali, kita kena korek lah seberapa lama yang mungkin. Betul tak? Kena korek. Kalau saya dah boleh kena nak korek tu. Berapa tahun punya jenis data yang kita tengok ni tengok new track saya buat tengok dia boleh tarik sampai 2004 sampai 2001. Yes, you kena hidupkan dia. Lepas tu jangan lupa tekan calculate tu.
kalau kadang-kadang kita tak tekan ke klik tu dia tak aktif. Okey. Dia tak rosak pun. Tak Okey. kena tarik walaupun dalam tu kat KTC satu benda saja pun tak Baik. apa. Tak apa, dia tak kisah. Sebab saya rasa mungkin ada bukanlah kekeliruan, mungkin kekeliruan umum lah. Sebab macam contoh tadi bila Cik Hafizul kongsi dalam kriteria-kriteria, katakan contohnya 5 tahun dalam grade semasa, contohlah 3 tahun, katalah 3 tahun daripada 52 ke 54, so 3 tahun. Ramai yang beranggapan bahawa data 3 tahun ke belakang kan itu yang perlu dikorek ataupun perlu disediakan. Maksudnya mungkin data lebih daripada 3 tahun tu sama ada tak ada guna untuk dikorek ataupun tak ada guna untuk dijadikan sebagai evidence. Mungkin itulah kot kekeliruan yang ada kot untuk kita semua. Dulu saya terima kasih lagi pada ITM. Makin lama ITM ni makin longgar lah dan rasanya alhamdulillah. Dulu kita dengar rumours bahawa paper ni tiga paper saja, 3 tahun saja yang dia boleh terima. Tapi tidak. Dan kita harapkan mana-mana yang kita tak guna lagi paper kita tu dan dia memenuhi kriteria Scopus dan sebagainya, dan dia ambil kira. Dan daripada sistem ni memang dia ambil kira. Tak kisah. As long as, bagi saya lah, dia kena check juga. Kalau misal kita telah gunakan untuk 52 tu, tak adil lah kita gunakan 2 kali. Kan? Walaupun setengah-setengah universiti mungkin dia kata, dia buat apa, dia campur semua. Kan? Tapi yang ini, eloknya selepas yang kita dah gunakan, kita tak guna lagi. Dulu kita takut, katanya, ITM kata hanya 3 tahun terakhir saja dikeluarkan. Tidak, sekarang ni ITM agak longgar. Kalau inilah ekosistem ni, dia tak kisah. Tahun bila you buat paper tu, as long as dia Scopus, tapi ingat Scopus ni baru. Kalau paper yang terlampau lama tu memang dulu paper tak ada Scopus. Jadi mungkin dia boleh masuk dalam kriteria lain lah. Bukan Scopus tu masih dikira dalam pengiraan markah di bahagian kanan. Walaupun So saya rasa mungkin sebab tadi masa sesi 1 tadi ada beberapa soalan tentang publication, mungkin tentang weightage jurnal Q1 sehingga Q4 semua dan sebagainya, ataupun mungkin jurnal-jurnal berwasit yang lain kan, ataupun mungkin ada setengah juga jurnal yang tidak berwasit, katakan adakah boleh dimasukkan. Saya rasa kalau mungkin senang cerita kan, apa pun yang kita buat, apa yang kita telah hasilkan sepanjang tempoh kita dalam perkhidmatan di UiTM, khususnya yang benda yang bersifat akademik ataupun yang telah menyumbang kepada kesarjanaan, saya rasanya sebaik-baiknya masukkan. Jangan orang kata apa? Jangan ada second thought, katakan sebab of course pada akhirnya mungkin panel juga mungkin ada pertimbangan dan juga budi bicara untuk penentuan jenis-jenis publication, katakan. Macam mana Dr. Mali? Betul. Jadi terima kasihlah, ini menjadi satu database kita lah. Dan saya mohon ITM buat backup lah kan. Buat backup, takut benda ni tiba-tiba hancur kita punya kan. So mesti ada backup yang baik lah. Kerana ini menjadi database untuk kita alhamdulillah dapat begini. Dan so sekarang ni sebenarnya kita boleh masukkan bila masa. Dapat saja latihan, terus scan, masukkan tempat yang sesuai. Jumpa pergi bukit kemas bilik, terjumpa pula yang lama punya, masukkan juga yang lama punya. Tak ada masalah pun. Baik, jadi saya tadi semasa Dr. Normali sedang present tadi berkenaan dengan jadual ni, summary of compliance ni, Cik Hafizul ada share. Jadi mungkin untuk mengetahui semula peserta, contohnya kalau kata you telah memilih track research, katakan kalau kata terkurang, maksudnya dalam CR status tu non comply, automatic button apply itu tidak akan timbul. Jadi maksudnya daripada situ kita boleh tahu mungkin ada setengah kriteria yang kita telah terkurang menyebabkan kita non-comply. Kalau sebelum ni secara manual, bila kita hantar borang, mungkin kita tak comply, tapi kita tak tahu which area mana yang kita tak comply. Saya rasa dengan adanya template ini, dengan ada jadual-jadual ni, saya rasa lebih kita boleh dapat jawapan lah kan, apa yang kita kekurangan, apa yang kita perlu tambah sebelum kita menghantar pun sebenarnya. Sebelum kita mengisi borang tu kita dah boleh dapat tahu. Jadi tak perlulah semua nak berasak ataupun bertanyakan soalan kepada Cik Hafizul, katakan. Okey, sebelum tu saya capture sedikit beberapa soalan yang pernah dibawa kat sini. Satu, mungkin saya rasa soalan ni sesuai. Saya divert sikit kepada Cik Hafizul kalau boleh jawab. Dr. Farhah ada bertanya ni, penyelaian master dari universiti lain, sebab saya rasa ramai di kalangan pensyarah kita juga telah dilantik sebagai co-supervisor di beberapa institusi ataupun IPTA, mungkin juga IPTS lain. So bagaimana, ada benda ni
boleh diambil kira ke dalam khususnya dalam kenaikan pangkat untuk penyeliaan tu? Okey, untuk penyeliaan daripada universiti lain boleh dimasukkan, boleh dikira untuk kenaikan pangkat di UiTM. Cuma untuk rekod, saya tak pasti sama ada kalau dia dapat penyeliaan daripada universiti lain, dia direkodkan dalam sistem IPSIS juga ataupun sistem SIMS kita. Kalau tak ada, seingat saya dia ada boleh masukkan secara manual. Boleh masukkan untuk penyeliaan daripada universiti lain tu. Okey, saya harap persoalan tu telah menjawab ya, Dr. Ada kat Farah. sini lah saya tunjukkan ni menjadi pemeriksa tesis dalam dan luar negara lah. So boleh lah kan. Pemeriksa tesis tapi ini penyeliaan. Penyeliaan. Oh penyeliaan. Penyeliaan mentor Di universiti lain. dalam dan luar negara ni nombor 3 ni ada juga. Ada. Maksudnya ada lah, boleh diambil kira lah kan. Okey, sebelum tu ini ada tips lah kan. Terima kasih lah kepada PM Profesor Madya TS Dr. Muhammad yang share. Sebab tadi ada yang bertanya tentang apa yang ditanya ataupun apa yang berlaku dalam interview. Jadi saya rasa ni ada satu soalan yang paling popular kot yang ditanya di kalangan panel interview, iaitu siapa yang akan menghadapi proses interview tu bersedialah dengan fokus pada persoalan tentang contribution kepada UiTM dan juga society. Right? Saya rasa mungkin boleh terima kasihlah kepada Dr. Muhammad yang sudi berkongsi tips ini. Saya percaya beliau juga berpengalaman lah dalam menghadiri interview. Cadangan daripada Encik Spencer. Cadangan untuk jumpa semua pemohon mengikut grade. Kami memang, saya rasa kami tidak ada sebarang halangan untuk mengadakan perkara sedemikian. Cuma sebaik-baiknya kalau kita boleh dapat jumpa secara beramai, tapi mungkin dalam keadaan macam ni mungkin pihak unit kenaikan pangkat sendiri yang boleh menerangkan kan bagaimana sebenarnya pada tahun 2016 ataupun sedikit sebelum itu kita pernah diberikan tempat ataupun peluang untuk menjadi moderator kenaikan pangkat. Tapi faham, moderator kita bukan menentukan beliau layak tak layak ataupun perlu dipertimbangkan ke tidak, tapi kita akan bawakan kepada pihak yang berwajib. Cuma lately mungkin benda tu ditangguhkan sementara dan insyaAllah akan dilibat urus Mitasa dan juga UTMAS untuk proses kenaikan pangkat. Tapi saya rasa soalan nak membawa, nak jumpa ke, insyaAllah kita mana yang kita termampu kita bawa. Cuma kami bukanlah badan authority dalam hal macam ni. Kami tidak boleh menentukan layak tak layak ataupun, sebab saya rasa siapa yang rasa nak mohon, I think the system tak pernah menghalang. Kecuali macam tadi kata compliance tu. You comply je, saya rasa kita boleh apply dah. Okey, soalan daripada Puan Hamidah. Pensyarah di kampus awam mungkin punya kekangan untuk dapat pelajar postgrad. Tadi pun ada persoalan yang sama juga. Dan juga mungkin benda ni, okey, ada tata cara dan juga konsiderasi lain. Sebenarnya kalau soal penyeliaan ni mungkin susahlah juga susah juga tak ada, sebenarnya tak ada konsiderasi, cuma apa yang boleh difikirkan bagaimana untuk dapatkan penyeliaan. Mungkin PTJ ataupun KPP katakan bagaimana boleh meningkatkan visibility kita dan juga bagaimana boleh attract student bakal-bakal student untuk menyambung pengajian tingkat master dan PhD juga di attempt. Tadi Puan Corina ada bangkitkan tentang kesetaraan. Dia kata ada research by master by research ada 5 penyeliaan. Apakah kesetaraan yang ada untuk PhD? Saya rasa ada ke? Okey, untuk PM Dr. Corina daripada Sarawak. Kalau untuk kesetaraan penyeliaan PhD untuk VK7 tidak ada kesetaraan lagi setakat ini. Cuma apa yang saya boleh katakan, mengikut perkeliling bilangan 4 tahun 2018, dia ada sebut untuk VK7 di kampus cawangan tidak perlu menggraduatkan pelajar PhD. Tapi apa yang berlaku di waktu temuduga, sekurang-kurangnya dia minta untuk yang apply VK7 ni ada student PhD, iaitu penyeliaan student PhD daripada kampus cawangan. Kalau kata tak ada graduatkan, then dia akan tengok perlu ada penyeliaan student PhD. Kalau tak ada langsung, itu yang berlaku beberapa permohonan yang masih di KIV ataupun ditangguhkan sehingga mempunyai student PhD. Jadi ada yang berlaku dah di temuduga tahun 2019 baru dapat naik pangkat sebabkan dia KIV daripada tahun 2016 sehingga 2019.
sehingga dia ada student PhD. Jadi untuk orang di cawangan ada pertimbangan lain, iaitu tidak perlu menggraduatkan student PhD, tetapi perlu ada penyediaan student PhD sebagai penyedia bersama ataupun penyedia utama. Okay, mungkin boleh berbincang dengan ketua bidang ataupun mungkin dekan di kampus induk katakan bagaimana strategi untuk mendapatkan. Saya rasa insyaAllah ada jalan ataupun ada cara kot untuk kita sama-sama, sebab at the end of the day sebenarnya kita menyumbang ke arah kesarjanaan dan juga UiTM kan. Akhirnya yang akan dapat apa yang kita buat. Okey, tadi ada satu soalan daripada Dr. Farha sekali lagi. Saya rasa ini soalan yang menarik juga ni. Tentang penggubalan polisi. Jika ada setengah pensyarah terlibat dengan penggubalan polisi mana-mana kementerian, bagaimanakah weightage-nya ataupun markahnya ataupun mungkin di mana jadual mana? Betul ke? Memang ada markah yang tinggi ke untuk kalau hasil-hasil yang macam ni? Okay, untuk penggubalan polisi memang ada weightage-nya yang agak tinggi, iaitu bila ada penggubalan di peringkat kementerian, maknanya bila penggubalan di peringkat kementerian tu diguna pakai di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa. Tapi apa yang penting, penggubalan polisi itu diperlu ada pembuktian. Maknanya ada surat daripada kementerian, macam contoh ada yang kami terima dulu penggubalan polisi, tetapi dia hanya tunjuk evidence adalah dari segi buku ataupun buku polisi itu. Tapi tak ada langsung disebut penama terlibat dalam proses tersebut. Jadi apa yang berlaku, pihak gugusan minta penama untuk sertakan surat lantikan ataupun surat pengesahan daripada kementerian mengatakan penama terlibat dalam penggubalan polisi tersebut. Bila ada surat-surat macam tu, dan baru kita boleh consider penama terlibat dalam penggubalan polisi. Bagi geran yang dapat daripada luar, boleh consider untuk kenaikan pangkat, tetapi geran tersebut mestilah berdaftar dengan UiTM juga. Mesti orang kata apa? Didaftarkan dekat UiTM juga. Ada setengah tu yang ada dapat geran daripada luar tapi tidak berdaftar dengan UiTM, yang itu tidak boleh dikira untuk kenaikan pangkat sebab kita hanya mengira apa saja yang dimasukkan dalam sistem UiTM. Baik. Itu satu info yang bermanfaat juga tu kan. Macam saya katakan tadi lah, apa yang kita buat khususnya yang telah menyumbang kepada kesarjanaan dan juga pada bidang akademik masing-masing, saya rasa perlu juga orang kata apa, kita perlu wawarkan dan juga perlu declare lah. Senang kita sebab kita tak nak di penghujung nanti semasa bila kita dah mula nak memohon ataupun kita permohonan telah tidak dipertimbangkan ataupun telah ditolak katakan, baru masa tu kita nak berhujah ataupun nak berdebat tentang tu. Saya rasa sometimes benda-benda macam ni juga bergantung kepada evidence dan juga perlu data yang telah kita kemukakan. Maksudnya bukanlah satu tugas di pihak UKP, unit kenaikan pangkat, untuk mencari pula evidence untuk menentukan. Tapi saya rasa mereka membantu seberapa mengikut kemampuan mereka sendiri. Bagaimana sesuatu permohonan itu dapat smooth dan pada akhirnya dapat menikmati kenaikan pangkat itu sendiri. Saya rasa itu yang mungkin dilakukan di bahagian kemajuan kerjaya. Okey, Puan Zaimah dan Puan 54 bukan pelajar PhD bergerak jika tiada pelajar masters. So betul ke? Ini persoalan ke ataupun statement ni? Adakah permohonan 54 memerlukan pelajar PhD? Oh, soalan. Okey. Maksudnya permohonan 54 maksudnya dia ada pelajar PhD tapi tiada pelajar masters bergraduat. So macam mana? Boleh dipertimbangkan ke? Untuk bagi pensyarah yang telah ada student PhD, dia hanya perlu penyeliaan pelajar PhD tersebut telah dikira sebagai memenuhi syarat bagi grade 54 walaupun pelajar tersebut tak grad. Sebabkan dia kata bila ada pelajar penyeliaan PhD, dia telah melebihi syarat yang telah ditetapkan, iaitu hanya pelajar master. Bila dia ada pelajar PhD tu, dia dikira sebagai telah memenuhi syarat. Jadi dia kena key in lah nombor pelajar tersebut, katalah pelajar tu pelajar UiTM, dan bila dia key in nombor pelajar tersebut, sistem akan baca daripada sistem SIMS ataupun IPSIS, dan dia akan terus bypass syarat, maknanya telah memenuhi syarat. Jadi bukanlah kata perlu menggraduatkan pelajar PhD tersebut, dia sekadar penyeliaan pelajar PhD tersebut boleh dikira sebagai memenuhi syarat tersebut. Kalau kata tak ada juga pelajar PhD, tak ada juga pelajar master, dia tengok juga kalau kata dia terpakai kepada pensyarah servicing, kena tick servicing. Kalau dia tak tick servicing, memang tidak melepasi syarat. Okey, sebab saya lihat walaupun ada pelbagai situasi, tapi ada setengah persoalan tu sebenarnya merujuk kepada satu situasi umum, iaitu pengiktirafan sebagai pakar rujuk katakan. Macam tadi penggubal polisi, dia juga boleh jaga sebagai pakar rujuk, tapi mungkin ada dia punya level-level dia, bagaimana mungkin itu yang saya katakan, dia punya weightage itu melihat kepada output itu sendiri.
tentang masalah macam ni ada soalan ataupun daripada Dr. Siti Nuraini katakan lantikan sebagai resource person diambil kira semasa perkhidmatan di ATM sahaja. Pernah dilantik sebagai reviewer journal dan penilai thesis PhD tapi berkhidmat di tempat lain. Ini satu soalan yang menarik Kak. Ada setengah pensyarah yang pernah berkhidmat di industri lain. Kemudian pergi ke UiTM. Jadi beliau pernah menjadi katakanlah pakar rujuk bidang dan sebagainya, resource person lah, journal reviewer dan sebagainya. So, benda tu boleh dikira ke atau hanya dalam UiTM saja yang dikira? Okey, sebenarnya untuk resource person ni bukanlah daripada UiTM saja yang kita ambil, tapi kita kena tengok juga macam contoh yang Dr. Siti Nuraini maklumkan ni, pernah dilantik sebagai viewer journal tetapi berkhidmat di tempat lain. Kalau berkhidmat di tempat lain tu, contoh sebagai pensyarah di tempat lain, itu boleh dikira sebab jawatannya sama, pensyarah juga. Tapi kalau dia dulu dekat industri, tapi dia bukanlah dalam grade jawatan yang sama ataupun dalam skim jawatan yang sama, yang tu tak boleh. Dia kita tak ambil sebab kita akan baca pada dia punya lantikan sebagai pensyarah ataupun yang setara. Maknanya kalau kata di tempat lain pun macam pensyarah juga, yang tu kita boleh ambil kira lah. Okey. Baik, Puan Waiti pun ada bertanya. Puan Waiti adalah penyelaras minta di UiTM Pasir Gudang, menggerak belajar pasal situasi secara penyelia bersama. Saya rasa tadi ni Cik Afizul pun ada berjawab tentang penyeliaan ini, kriteria-kriteria penyeliaan. Saya rasa telah terjawablah secara tak langsung tadi. Baik, kalau mungkin Dr. Nurmali, mungkin kalau Dr. Nurmali boleh share ke situasi ataupun status terkini permohonan Dr. Nurmali, ada apa-apa ke yang komen daripada yang memproses ke apa ke, terkurang ke apa ke, bagaimana Dr. Nurmali? Sebenarnya saya belum lagi, belum dapat. Tapi saya nak tanya Cik Afizul pasal jadual 7. Jadual 7 memberi banyak masalah kepada ramai pensyarah. Walaupun orang dah graduate macam ramai pensyarah tu, tetapi tak di jadual 7. Kerana jadual 7 tu seolah-olah pensyarah kena dapat 92 markah setiap 2 tahun kebelakangan ni. Dan ada yang tidak comply benda tu. Jadi sebenarnya jadual 7 ni kita tak ada kuasa untuk mengubahnya. Dia datang daripada LNPT. Adakah itu benar dia datang daripada LNPT iaitu 20 markah yang diberi oleh KPP? Itu macam mana? Adakah betul 92 markah tu? Okey. Ini saya boleh komen sebagai saya sekretariat yang proses benda ni. Bila kami nampak sebenarnya untuk jadual 7, memang daripada awal kita dah maklum bila dia pengiraan dia berbeza berbanding dengan pengiraan dekat template. Okey, kami pun dah suarakan kepada HCA berkenaan dengan perkara ni dan masa TNCA Prof Kamal pun dah dapat makluman berkenaan perkara ni dan kita dapat maklum balas daripada ramai pensyarah yang telah komplain berkenaan dengan jadual 7. Jadi perkara ni pun kita bangkitkan dengan perjumpaan dengan TNCA yang baru, Prof Rozi baru ni. Dan apa yang kita akan buat, kami sedang berbincang dengan HCA sama ada pengiraan baru ataupun penurunan markah minimum dekat jadual 7. Sebab kalau tengok sekarang ni jadual 7 memang tak boleh ubah. Itu adalah pemberian markah oleh PPP dan PPK. Dan markah minimum untuk melepasi markah jadual 7 tu dia perlukan 12/20 bagi setiap semester, bagi setiap tahun. Dan bila dia nak 12/20 itu melambangkan LMPT kena dapat 92% ke atas sahaja baru boleh lepas. Orang yang dapat 92 ke bawah tak lepas dekat jadual tu. Maknanya dia kena dapat tahun ni 92, tahun depan 92 baru dia lepas. Kalau kata tahun ni dapat 92, tahun depan dapat 90, terus jadi tak lepas. Jadi benda ni kami dah bawa ke peringkat perbincangan dengan Prof Rozi dan kemungkinan kami akan minta HCA untuk adjust ataupun turunkan markah minimum dekat situ. Mungkin kita macam sekarang ni markah minimum dekat situ 3. Tapi bila 3, nak melepasi 3 tu dia kena dapat 12/20. Mungkin kita akan minta dia letak markah minimum 2 ataupun 1. Yang tu kita akan tengok pada calculation yang HCA akan buat nanti. So benda ni memang kami dah bincang dengan HCA dengan Prof Kamal pada tahun lepas dan dalam peringkat kita nak tengok lagi. Semakkan di peringkat kami dengan peringkat HCA. Dah selesai nanti dan kita akan maklumkan kepada semua mungkin ada perubahan pada jadual 7. Okay, baik, tapi menarik kan tu persoalan tu, jadual 7 memerlukan at least 12 katakan minimum, betul ke? Tapi tadi kriteria umum
mengatakan contoh nak ke grade 54 gitu kan, perlu mendapat markah LNPT sekurang-kurangnya 90% dan ke atas untuk 3 tahun berturut-turut. Tak salah tu. Itu untuk dapat 90.1 dah boleh dianggap bagus. Ya. So macam mana tu? Ada konflik kat situ, ada Sebab- kriteria dengan sebab ITP itulah itu yang LNPT. Prof Kamal pernah bangkitkan itu. Bila kita kata 92% baru boleh melepasi syarat dekat jadual 7 tu, itu dia minta pertimbangan semula, kena kira balik. Sebabkan dulu kalau orang yang pernah isi manual dekat template, untuk jadual 7 dia ada 3 elemen, 7.1, 7.2, 7.3. Dan bila dia letak markah minimum 3 dekat situ, itu kita kata macam logik lah, dia ada 3 benda yang dinilai. Tapi bila sekarang ni, ketiga-tiga elemen tu dia dah sekalikan dalam elemen LMPT. Untuk kepimpinan, pensyarah dinilai oleh PPP dan PPK. Macam contoh, sebab tu ada yang dekan tanya baru ni, kenapa semua pensyarah dia minta 92 ke atas markah? Sebabkan dia orang nak apply naik pangkat. Jadi kalau macam ni, memang kita dah dalam proses perbincangan dan mungkin selepas ni akan ada perubahan pada jadual 7 dan kita akan maklumkan kepada semua nantilah. Cuma yang kami cadangkan, kalau kata dia tak tambah elemen dekat jadual 7 untuk dinilai, macam contoh boleh bagi markah lain, so kita minta mungkin dia akan bagi pengurangan markah minimum dekat situ, bukan 3 lagi. Maknanya kalau kata dia letak 1 atau 2, mungkin markah LMPT yang perlu capai dekat situ mungkin 88 ataupun 90 macam tu. Okay. So kita akan mungkin minta HCA untuk kurangkan markah dekat situ lah. Baik. Okey. Sebelum kita ke permintaan daripada Dr. Syamsatun, mungkin saya boleh combinekan persoalan daripada Encik Abang Sulaiman ataupun Dr. Abang Sulaiman dan juga Puan Nurbaiti Wahid. Pelajar penilaian DBA dan juga di bawah tu, I think ini pun persoalan yang tadi ikut SV. Mungkin boleh sekali lagi terangkan saja tu, maksudnya penilaian pelajar PhD, adakah perlu graduat ataupun sekadar maksudnya ongoing pun dia punya study tu dah boleh mohon dah? Okey, saya jawab yang tadi tu yang Abang Sulaiman tu. Okey, penilaian DBA pun dikira sebagai pelajar PhD. Jadi tak ada masalah DBA ke DED pun kita ambil yang pendidikan tu pun kita kira sebagai PhD. Okey, untuk penilaian bersama co-supervisor pelajar PhD memerlukan pelajar bergraduat sekiranya tiada pelajar master. Okey, untuk pelajar PhD ni dia macam kita kata as long as dia menyelia dan pelajar tu ongoing, so dia anggap telah memenuhi syarat dekat menggraduatkan pelajar master tu. Macam walaupun dia tak tulis kat situ, tapi bila dia ada student PhD tu, key in saja nombor pelajar PhD tu, dia sistem akan baca dan bypass syarat tersebut sebab dia telah memenuhi ataupun telah ada satu kelayakan yang lebih tinggi walaupun dia menyelia pelajar PhD. Okey, mungkin walaupun tadi ada beberapa pensyarah telah bertanyakan bagaimana memenuhi permintaan ataupun inilah soalan dari Dr. Syamsatun, mungkin secara umum ni lah sekali lagi, sebab sesi ni pun memang sangat popular, ramai yang bertanya ni kan tentang pensyarah servicing dan juga bukan servicing. Saya rasa mungkin kita boleh cakap pasal servicing lah, senang cerita mungkin kita boleh share dalam bentuk tips bagaimana pensyarah servicing ni boleh memohon dan juga boleh dipertimbangkan untuk kenaikan bakat. So apa mungkin strategi ke tips ke atau apa yang biasalah. Okey, bila dekat sini yang dimasukkan pensyarah servicing, boleh tengok macam yang saya share slide tadi ataupun boleh baca daripada perkeliling yang kita keluarkan. Pensyarah servicing yang dimasukkan dekat sini adalah pensyarah sepenuh masa di kampus ataupun fakulti yang tiada program ijazah kedoktoran ataupun ijazah sarjana secara penyelidikan dijalankan. Kalau kata dia termasuk dalam golongan ni, dia dikira sebagai pensyarah servicing. Dan di dalam sistem MyATP, di dalam sistem e-compliance, dia boleh tick satu button dekat bawah tu, are you servicing lecturer? Klik yes, so dia akan bypass syarat-syarat yang menggraduatkan pelajar master apa semua tu. Tapi dia perlu make sure dia adalah orang yang tergolong dalam pensyarah servicing ni. Tapi di peringkat PTJ pun, PTJ akan semak. Adakah dia betul-betul orang yang dikategorikan sebagai servicing? Kalau bukan orang yang dalam kategori ni, dia tick tu memang betul dia akan bypass. Tapi di peringkat PTJ mungkin boleh hold permohonan ataupun di peringkat kami pun kami akan semak lagi. Kalau dia bukan pensyarah servicing tapi tick servicing, dan kita akan return balik permohonan dia untuk dia memenuhi syarat-syarat yang diminta. Kalau betul dia pensyarah servicing, tick saja button servicing tu, then syarat akan bypass.
Dan bila kita cek, kita kata okey dia ni betul pensyarah servicing, PTJ sahkan dan kita akan proses dia mengikut syarat pensyarah servicing. Okay. Baik. Boleh terangkan apa tu pensyarah servicing? Tadi confuse, ada cawangan yang ada buat PhD itu dah tak consider sebagai servicing. Tetapi di cawangan ada fakulti yang ada PhD, ada fakulti yang tak ada. So macam mana ni? Macam mana dia? Ya. Okey, bagi cawangan yang fakultinya ada PhD ataupun master secara penyelidikan dijalankan, macam contohlah, katalah Perak, untuk pensyarah di Perak, FSPU-nya ada program master secara penyelidikan dijalankan. Jadi pensyarah daripada fakulti FSPU Perak bukan pensyarah servicing, tetapi pensyarah lain daripada FSPU di Perak itu adalah pensyarah servicing. Disebabkan fakulti-fakulti lain di Perak tak ada program itu. Okey, clear lah. Ya. Mungkin bagus juga sebab saya lihat tentang kekeliruan ataupun melibatkan pensyarah servicing ni. Mungkinlah ni cadangan lah kan. Kita boleh adakan satu mungkin sesi pertemuan gitu kan macam ni secara webinar gitu kan yang lebih mengkhususkan kepada pensyarah servicing walaupun di mana mereka berada lah baik di APB, sebab kita selalu faham APB dan juga ACIS lah kalau kita sebut servicing ni, sebab APB ada bahasa ketiga kan, ada English katakan, dan juga mereka berada di serata sistem UiTM, dan boleh katakan kebanyakan mereka ini adalah antara golongan yang agak ramai yang mungkin pernah memohon tapi tak dapat, dan juga mungkin tak dapat memohon sebab dianggap sebagai tak layak katakan. Jadi saya rasa mungkin kita boleh buat satu sesi libat urus jugalah dengan pensyarah servicing, sebab kami di Mitasa sebenarnya memang kita secara umumnya kepada pensyarah dan juga kepada ahli lah. Okey, kepada Puan Emilia, yes, video ni kita akan upload ke dalam Mitasa YouTube channel. YouTube channel. Maksudnya kalau boleh download daripada situ pun. Sebabnya kalau kita nak email takutnya filenya agak berat, agak besar. Jadi mungkin boleh tengok di dalam YouTube channel Mitasa. Just search saja Mitasa. Kita dah create dah satu YouTube channel. Okey, mungkin ada satu soalan daripada mana-mana peserta yang ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, sebab saya rasa kita dah agak drag tapi tak, it's okay sebab ini satu persoalan yang agak yang popular dan juga memang banyak kepentingannya kepada ramai pensyarah dan juga ramai staf di dalam UiTM. Apa-apa peringkat pun memang memikirkan tentang soal kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan juga peluang kerjaya lah di dalam UiTM. Okey, mungkin ada siapa yang ingin bertanya soalan katakan ataupun bagi pandangan ke, bagi tips ke, ataupun saya tak pasti saya ada nampak nama Dr. Zurina. Saya tak pasti Dr. Zurina yang mana di UiTM Kelantan ke. Kalau tak silap saya, kita ada berjumpa tu di UiTM di Terengganu pun Dr. Zurina antara orang yang sedang mengisi borang untuk kenaikan pangkat. Okey. Ada yang lain-lain ke kalau nak tanya? Yes, Puan Nobaiti, insya-Allah. Saya rasa soal tentang detail penjelasan di dalam borang ataupun ni kita akan minta ataupun insya-Allah kita dalam Mitasa pun akan bantu bagaimana untuk memberikan penjelasan setiap item tu, seperti jadual-jadualnya, kriteria tu bagaimana. Macam tadi di awal tu ada bertanya tentang keahlian profesional katakan. Lepas tu tadi saya tak silap saya ada ternampak satu soalan, adakah keahlian dalam teknologis profesional ataupun yang gelaran TS tu boleh dipertimbangkan. Saya rasa tadi Cik Afizul pun dah jawab, TS buat sementara ni belum lagi kan. Okey, ni satu soalan yang menarik kan ni, sebab saya rasa ramai yang terlibat ni. MOOC di mana Dr. Sharifah Shanas, terima kasih. Item mana ni patut kita boleh masukkan? Jadual mana ni? Okey, MOOC dia boleh kira sebagai inovasi pengajaran dan pembelajaran. Jadi boleh masukkan dekat jadual 4. Okay. Inovasi, tu jawapan dia Dr. Sharifah. Inovasi pengajaran dan juga pembelajaran. Tu jangan salah masuk, sebab kadang bila kita salah masuk markah kita jadi kurang. Sedangkan apa yang kita buat tu benda yang sangat baik kan, ataupun sepatutnya dia beri markah yang tinggi tapi dia boleh jadi kurang sebabnya kita salah masuk jadual. Cik ataupun Puan Syafaf ke ni, tak pasti. Isi template Excel ataupun cuma isi e-compliance, which one? Atau keduanya?
Okey, untuk bermula Jun 2020, kita dah tak pakai dah template Excel. Kita just pakai sistem e-compliance dan juga e-kenaikan pangkat. Macam saya katakan tadi dalam sesi yang awal tadi, sekarang kita ada dua sistem, jangan confuse. Sebab ada setengah orang yang dia confuse, dia dah isi dekat e-compliance dan klik apply dan terus tak buat apa-apa. Sebenarnya dia kena tengok dekat e-kenaikan pangkat juga. Bila dia klik apply dekat e-compliance, sistem akan pump data e-compliance tersebut kepada e-kenaikan pangkat. Permohonan kenaikan pangkat bermula pada sistem e-kenaikan pangkat, bukan pada e-compliance. E-compliance hanya semakan melepasi syarat yang ditetapkan dan juga untuk pilih track. Nak buat permohonan kenaikan pangkat adalah pada sistem e-kenaikan pangkat berada di sistem STARS. Jadi untuk template sekarang ni kita dah tak guna, kita dah guna sistem. Okey, baik. Terima kasih. Ini satu lagi soalan daripada user. Boleh tak gunakan ni? Siapa user ni? Banyak kat soalan, tapi soalan dia sangat relevan dalam sesi ni. MCO, so adakah masih relevan hantar CV secara hard copy kan? Masih ada lagi ke PTJ ataupun kerani ke yang memohon CV hard copy ni? Okey, masih ada lagi yang bagi hard copy. Office kami pun buka, tak ada masalah nak hantar hard copy. Tapi sekarang ni pun kita dah start minta soft copy. Kami bagi kepada penilai luar, reviewer, kita bagi pun dalam bentuk soft copy. Kita share dekat Google Drive. Dulu kami hantar melalui post, kita hantar CD dan sebagainya. Tapi dalam tempoh MCO ni kebanyakan kami hantar Google Drive. Dan bergantung juga kepada reviewer tersebut. Kadang tu dia minta hard copy. Bila dia minta hard copy, kita akan post hard copy. Kalau kata ada setengah tu yang mungkin profesor, senior profesor, orang lama ni, dia lebih suka dia mark hard copy. So kita akan post hard copy. Kalau yang selebihnya tu kita akan guna Google Drive sekarang. Kita akan share dalam Drive. Okey, baik. Soalan daripada Dr. Haji Hasnain. Untuk lompat, contohnya 45 pergi 54, 52 pergi VK7 katakan. So guna template yang sama ke? Kadang-kadang masih guna template ke ataupun macam mana? Ada. Okey. Sorry lah tadi kan saya tak sebut pasal template ni kan. Okey, yang untuk lompat grade memang kena guna template lagi. Sebabkan dalam sistem kita masih masuk ke fasa kedua. Dalam fasa kedua ni dia akan capture ataupun dia akan cater permohonan yang lompat grade. Tapi selagi sistem tu belum sedia, belum ready, masih boleh guna template hanya untuk yang lompat grade dan juga yang mohon direct. Macam contoh mohon melalui PhD, kelaikan profesional 20 tahun dan sebagainya. Yang tu dia masih guna borang manual dan juga kena isi template. Selain daripada tu, yang nak apply kenaikan pangkat macam biasa, dia kena guna sistem e-compliance tadi. Okey, baik. InsyaAllah untuk kita sangat terima kasihlah kepada cadangan persoalan yang telah dibawakan oleh semua peserta, khususnya mungkin ahli dan juga pensyarah UiTM. Saya rasa ini pun soalan ni kalau tak jawab ni pun tak boleh Kak Jidin. Ni soalan popular ni, Cik Muhammad Hashim. Tentang Academic Award, paling susah nak dapat APC, Anugerah Hari Kualiti, boleh dikira ke? Okey. Saya tak pasti, mungkin Cik Hafizul sendiri boleh terang apa yang dimaksudkan sebagai sanjungan dan juga anugerah tu. Okay. Kalau tengok pada jadual 6, jadual 6 ni bila dia tengok dia punya dekat MyTP, jadual 6 tu dia dalam kategori academic and accolades. Tapi bila kita tengok dekat manual, dulu dia tulis anugerah ataupun sanjungan. So bila dekat sini kita nampak 6.1 ni adalah anugerah akademik yang bersifat berprestij. Paling common dah, kita kata paling common APC. APC masuk dekat 6.1. Selain daripada APC yang macam contoh dapat anugerah hari kualiti, anugerah penulis prolific, anugerah apa semua tu, itu di bawah 6.2 sanjungan. 6.1 ni yang berprestij saja, macam contoh APC, anugerah akademik negara, anugerah Perdana Menteri, beasiswa luaran, yang tu yang dia dapat yang besar-besar, yang tu dekat atas, dekat 6.1. 6.2 ni accolades ni, sanjungan ni adalah surat-surat penghargaan daripada rektor, daripada dekan, surat terlibat sebagai AJK convocation, masukkan dekat 6.2. Dekat 6.2 ni apa-apa saja yang dapat daripada hari kualiti, penulis prolific, penyelidik harapan, apa semua itu masukkan dekat 6.2. Okey, so kebetulan nak tanya ni, walaupun jelas saya pun nak tanya sebab saya pernah melihat situasi ni kan, dan saya percaya soalan ni juga sangat popular, iaitu tentang kalau seseorang ataupun di kalangan kita ni pernah dilantik sebagai juri, katakan juri.
mungkin juri tu juri pertandingan katakan, juri anugerah katakan, ataupun pengadil, maksudnya juri pengadil tu biasanya samalah. So juri bagaimana yang betul-betul yang sesuai ataupun yang diambil kira, sebab saya pernah lihat, mungkin saya tak pastilah di kalangan kita pernah terlibat ke tidak, ada yang pernah terlibat sebagai juri hari kantin, juri hari kantin sekolah juga pernah dimasukkan dalam template tu. Jadi saya bukan nak tanya pasal juri hari kantin tu, tapi kan juri jenis macam mana tu yang betul-betul dia anggap, sebab tadi macam kata pengubah polisi tinggi. So mungkin kalau kata macam tu anugerah akademik negara ataupun anugerah akademik UiTM menjadi juri dalam anugerah itu, saya rasa itu anugerah yang berprestij dan menjadi juri adalah satu yang tinggi. So bagaimana? Okey, untuk jadi juri, apa saja juri yang dia dilantik pun, asalkan dia ada lantikan sebagai juri, dia boleh masukkan dekat ada jadual yang juri tu. Macam apa dalam bahasa Inggeris ni saya tak ingat term dia, tapi kalau tengok dekat template manual tu dia ada kategori juri, boleh masukkan dekat situ. Katalah macam tadi dilantik macam juri hari kantin, sebenarnya dia boleh tengok juga sama ada surat tu berat kepada lantikan sebagai juri ataupun surat tu berat kepada sumbangan dia kepada masyarakat. Ya, macam tu. Macam khidmat masyarakat, yang tu pun boleh dimasukkan. Jadi orang kata surat-surat ni sebenarnya kita tengok kepada tempat mana yang kita nak letak. Jadi bila kita letak macam contoh dekat jadual juri tadi, dia dalam jadual sumbangan macam tu, boleh masukkan kat situ. Okey, sebabnya saya faham sebenarnya kita kan kadang-kadang kita pernah terlibat dengan pelbagai perkara, walaupun sampai ke katakanlah kita ni dalam AJK PIBG di sekolah anak kita lah katakan, kemudian mereka telah menganjurkan apa-apa program dan juga mereka telah memberikan surat penghargaan atas sumbangan kita, bukan sekadar AJK PIBG itu, tapi sebagai sumbangan kita sebagai pensyarah ataupun dari UiTM. Saya rasa benda tu juga boleh diambil kira, sebab saya saya lihat, sebab itu macam tadi Cik Hafizul kata, itulah sumbangan kepada masyarakat. Tapi janganlah kita mereka juga kan. So yang tak ada pertandingan, katakan pertandingan azan terbaik ke, pertandingan rumah tercantik ke, kita create kita tu. Jadi saya rasa mungkin perlu ada verification lah daripada PTJ katakan. Okey, dari user sekali lagi, penerbitan yang diberi oleh fakulti kira berprestij ke tidak? So ni pun menarik kan ni, penerbitan. So adakah benda tu yang berdaftar yang ada ISSN, ISBN, jurnal bagaimana, yang surat khabar ke apa ke, penerbitan bagaimana yang kita boleh masukkan dalam penerbitan? Maksud yang user ni anugerah penerbitan tu kot yang dapat. Mungkin anugerah penerbitan lah. Anugerah penerbitan. Okey, bila dia di peringkat fakulti, sebab tu dia kata untuk yang kira berprestij ni, dia mestilah di peringkat kebangsaan dan ke atas. Itu yang saya kata paling common, kita kata APC. Saya tak nafikan ramai orang yang masukkan anugerah-anugerah kualiti dia masukkan dekat 6.1. Tapi bila sampai di peringkat gugusan bila banyak sangat banyak sangat item dia masukkan dekat 6.1, dia senang kira macam ni. Dia suruh kosongkan dulu. Kita kosongkan semua markah. Kemudian dia tengok, okey, apa orang ni ada? APC, letak APC. Dia ada APC satu pun, dia telah memenuhi markah dekat situ, 6.1. Dia ada satu je. Jadi yang lain tu dia tak tengok. Sebab sebenarnya yang dia tak tengok tu, itu tak boleh masuk dalam 6.1. Tapi bila kita macam permohonan dulu, yang masa kita reject, kita tak cakap dia kita reject macam anugerah ni dekat sini. Tapi bukan bermakna anugerah tu dikira dekat situ. Tapi bila kita kosongkan markah dan kita letak APC dia dapat satu markah, terus dia fulfill markah dekat 6.1 tu. Jadi yang lain kita dah tak tengok. Tapi bila kita guna sistem ni, ramai lagi yang masih masukkan anugerah-anugerah di peringkat fakulti di jadual 6.1. Sebenarnya anugerah-anugerah di peringkat fakulti ni boleh masukkan dekat 6.2 saja. 6.1 ni kita kata boleh dikategorikan yang lebih tinggi lah, kebangsaan dan ke atas. Baik, bercakap pasal key in data, saya nak tanya, ada kes ke ataupun boleh terjadi ke double entry? Maksudnya saya kata macam contoh tadi, sumbangan pada masyarakat mungkin ada di jadual lain, katakan di jadual 7. Tapi dalam masa sama juga ada pakar rujuk katakan. Yeah. So which one yang kita nak masukkan ataupun bagaimana nak menentukan sesuatu perkara tu di bahagian mana? Okey, untuk ada double entry, paling mudah kita nak kata macam mana kita nak tengok benda tu boleh double entry ke tak boleh. Dia macam ni, untuk satu item tu ada benda yang boleh dikira banyak kali. Macam contoh, macam saya bagi contoh yang sesi awal tadi, untuk inovasi, katalah dia buat satu inovasi. Inovasi tersebut memenangi pingat ataupun dapat anugerah dekat pertandingan inovasi, dapat pingat emas. So emas yang dia dapat tu dia boleh kira dekat
jadual anugerah inovasi. Kemudian penyertaan inovasi untuk yang dia masuk pergi pertandingan tu, penyertaan untuk projek inovasi tersebut boleh dikira sebagai penyertaan inovasi dekat jadual 4.2. Dia daripada satu projek tapi dia ada banyak benda item yang boleh dikira. Macam contoh yang tak boleh dikira banyak kali ni, macam contoh dia dapat satu surat lantikan sebagai juri, dia dah kira dekat judge, dekat item juri dah kira. Kemudian surat yang sama juga dia kira sebagai sanjungan ataupun sumbangan kepada masyarakat. Surat yang sama diguna 2 kali. Macam tu kita kata macam tak boleh. Tapi kalau kata dia dilantik sebagai juri, satu lantikan juri, kemudian lantikan juri tersebut dia dapat satu surat penghargaan. Surat penghargaan tu boleh masuk dekat 6.2. Boleh kira 2 kali juga. Tapi dia tengok kepada evidence lain pula. Walaupun satu benda yang sama. Okey, baik. Itu saya rasa tu satu info yang sangat berguna dan saya rasa mungkin itu juga satu situasi yang sedang dihadapi di peringkat unit kenaikan pangkat, sebab selain daripada melihat kelayakan seseorang, mungkin juga mereka dalam masa sama perlu melihat adakah item-item itu betul tempatnya ataupun telah digunakan beberapa kali. So mungkin validity katakan dan sebagainya. Jadi sebab itu mungkin permohonan tu macam tadi Dr. Nurmali kata sehingga sekarang ni belum ada sebarang feedback ataupun maklum balas. Pastinya di UKP mesti ada sebab dia lah kan, mungkin sebab 600 permohonan kan untuk mereka lihat. Okey, Puan Nur Syamila, persoalan mengenai paper scopus. Saya rasa mungkin Puan juga merujuk kepada perkeliling yang telah dikeluarkan TNC penyelidikan. Apa yang saya boleh katakan tentang persoalan ini, sebenarnya benda ni sebenarnya belum diintegrate lagi. Maksudnya integrate dengan LNPT yang pertama dan kedua integrate dengan kenaikan pangkat. Jadi macam tadi Cik Hafizul cakap, kalau kata dalam tempoh sekarang walaupun kita memohon, kita masih lagi menggunakan template yang telah diguna pakai sehingga Jun 2020. Jadi maksudnya yang pasal scopus itu mungkin dia ambil kira tetapi belum lagi menjadi minimum. Maksudnya kat sini kalau kata ada scopus ataupun tak ada scopus katakan, saya rasa masih lagi lah, boleh lagi memohon. Tapi penilaian di pihak panel ataupun penilaian di pihak yang dalam sistem itu sendiri akan melihat sama ada kita sesuai ke tidak untuk memohon. Okey, baik, saya rasa itulah antara kata-kata akhir. Mungkin Dr. Nurmali sebagai sebelum kita berpisah ni, Dr. Nurmali boleh share tips ke apa ke Dr. Nurmali sebagai orang yang berpengalaman isi borang dalam ITASA dalam ITM. So sebenarnya kita nak kita dapat tak dapat di MU4 dan sebagainya tu bergantung pada interview kita. Apa yang kita masukkan ni ialah nak memenuhi compliance tu saja, compliance saja. Jadi maksudnya kita ada strategi lah. Maksudnya kadang-kadang tak perlu juga markah yang banyak. Hanya memenuhi compliance tu dia dah mencukupi untuk kita isi borang. Itu yang penting kita kaji mana bahagian-bahagian yang kita perlu dapatkan 60% tu. Itu saja yang perlu. Rasanya markah yang banyak tu nombor 2 lah. Yang penting at least 60% kita akan dapat dan kita kena ada strategi lah supaya kita boleh klik compliant tu. Dan akhirnya dapat Allah SWT yang beri, tetapi kita kena melalui proses interview lah untuk 54 dan PK7. Itu saja. Baik. Terima kasih Dr. Nurmali atas perkongsian dan juga tips lah. Kepada Dr. Syamsatun, InsyaAllah kita akan ambil ni sebagai satu cadangan lah bagi pihak Mintaswa sendiri. Buat sementara ini sebenarnya kami memang belum ada lagi sebarang panduan sebab macam siapa yang saya boleh katakan, sebab kadang-kadang inilah kan umumnya orang selalu kata goalpost selalu berubah. Jadi macam kita balik masukkan perkeliling terbaru, dalam tempoh 2-3 minggu mungkin ada perkeliling yang akan override ataupun overrule the previous perkeliling. Jadi insyaAllah kita akan sediakan, kita akan cuba bekerjasama sebab sebenarnya insyaAllah kita telah menubuhkan, untuk pengetahuan semua kita telah menubuhkan satu jawatankuasa bersama yang dianggotai oleh Mitasa sebagai sekretariat dan bersama dengan TNCA. Maksudnya TNCA tak kisah, tak sebenarnya Prof. Rozi saja, selepas ini pun kita akan ada perjumpaan secara berkala, mungkin 2 kali setahun katakan, untuk kita membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan staf, kemajuan kerjaya katakan, termasuklah pasal kriteria kenaikan pangkat. Jadi mungkin daripada itu kita akan share dan juga mungkin kita boleh share dalam bentuk infografik katakan ataupun animation ke
katakan ataupun apa video yang mungkin apa orang panggil apa cara isi borang in 2 minutes for example lah. InsyaAllah Dr. Samsatun, thank you atas cadangan. Mungkin sebelum tu okey, kata akhir mungkin daripada Cik Hafizul lah untuk nasihat kepada kita yang akan memohon daripada 45 ke 52, 52 to 54 dan mungkin ke VK7. So mungkin your last word lah apa. Okey, terima kasih. Last word daripada saya. Okey, kami pun memang mengharapkan ramai orang menggunakan sistem e-compliance dan juga sistem e-kenaikan pangkat ni supaya kita tahu dekat mana yang perlu ditambah baik. Kami pun faham sistem tak stabil lagi dan kita jangkakan sistem akan stabil mulai 2022 disebabkan sistem baru diperkenalkan tahun 2019. Jadi bila ada masalah, ada setengah tu yang direct email pada saya, tak ada masalah, saya akan sampaikan kepada HA. Tapi apa yang boleh kita minta bila ada masalah, dia kena masuk aduan yang dekat MyATP tu. Kena klik, dia ada satu button help ataupun button untuk aduan tu, masukkan kat situ supaya aduan kita direct sampai ke pihak HA. Jadi HA terus boleh buat penambahbaikan kat situ. Apa yang berlaku sekarang ni, bila saya yang dapat aduan dan kita akan kumpul, bila macam contohlah 5 orang buat aduan yang sama, kita akan sampaikan pada HA satu aduan saja. Tapi kalau kata 5 aduan tu masuk kepada HA akan nampak 5 aduan akan masuk, dah ramai orang komplain. Bila kami yang komplain, kami akan kumpul, ada 3-4 aduan saja. Jadi kita bukanlah kata HA tak buat agensi untuk kes ni. Dia akan tengok, cuma bila banyak aduan masuk, then mungkin penambahbaikan tu lebih cepat. Dia akan nampak sistem ni belum stabil kat sini apa semua. Jadi saya sarankan untuk semua dah mula test sistem e-compliance untuk masukkan data. Sebabkan dulu memang pernah kita buat pilot test, tapi pilot test kita orang kata timing tu tak kena sebab waktu kami buat pilot test tu sehari sebelum PKP dilaksanakan tahun lepas. Kita buat 17 hari bulan 8 kita buat pilot test, kita panggil semua orang datang apa semua, dan 18 hari bulan 3 tu kena PKP dan bila kami minta feedback tak ramai yang bagi feedback waktu tu. Dan sekarang ni bila dah semua pakat guna sistem e-compliance ni, kita boleh nampaklah sedikit kita macam HA dah buat penambahbaikan, pihak kami pun ada minta untuk buat penambahbaikan dan sebagainya. Dan juga last word lagi, kalau kata macam ada yang dah melepasi penilaian di peringkat gugusan, tengah tunggu untuk temu duga, saya boleh cadangkan untuk bersabar dari segi menunggu giliran, disebabkan bilangan tu ramai, yang untuk temu duga ni ramai, dan masa pandemik ni bila kita buat online, dia tak ramai boleh masuk. Jadi kami terpaksa buat giliran mengikut jumlah yang diluluskan. Macam contoh, satu sesi mungkin 10 orang. Kalau 10 orang sebulan, nak habiskan 100 orang dah 10 bulan. Jadi bayangkan macam mana kita terpaksa untuk schedule balik apa semua kita punya jadual ni lah. Baik. Okay, baik. Sekali lagi sebagai mewakili Mitasa, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Hafizul Sobri, penolong pendaftaran bahagian Kemajuan Kejaya Unit Kenaikan Pangkat Staf Akademik, atas kesudian untuk bersama kita lah hampir 4 jam kita di dalam Smart Classroom ini, dan juga terima kasih juga kepada semua peserta yang sudi bersama-sama kita, yang bertanya soalan, yang bagi pandangan, yang bagi kata-kata semangat semua. InsyaAllah kita akan cuba tampil dengan yang lebih baik, tapi pada akhirnya kita mohon juga semua kerjasama daripada semua pensyarah, semua ahli untuk bersama-sama Mitasa dalam sebenarnya kita perlu ada satu channel ataupun perlu ada satu platform yang lebih official untuk kita bawa kepada pihak atasan. Macam contoh dalam dalam konteks kita untuk kenaikan pangkat ini, pastinya kita akan libatkan, kita akan sentiasa berhubung katakan dengan unit di dalam unit Cik Hafizul ini soal kenaikan pangkat, sebab mungkin ada beberapa perkembangan terkini yang kita perlu ambil tahu. Sebelum kita berpisah, saya juga ingin berkongsi, insya-Allah pada sesi-sesi webinar ataupun sesi perjumpaan seterusnya, kita akan bawakan pula beberapa topik-topik lain yang saya kira amat dekat dengan pensyarah dan juga kaki tangan. InsyaAllah pada sesi seterusnya kita akan bawa pula tentang persoalan kebajikan. Kebajikan staff. Mic off masih. Ya? Tak ada suara. Tak ada suara. Ada? Tidak? Okey. Ada. Cik Lin, ada.
Okey, so, jadi seterusnya insyaAllah kita akan bawakan isu ataupun yang berkaitan dengan kebajikan staf, khususnya staf akademik, dan bahagian kebajikan ataupun unit kebajikan di pejabat pendaftar juga telah kami hubungi dan beliau ataupun mereka telah menyatakan kesediaan untuk bersama-sama. Cuma kita akan tentukanlah bila tarikh yang terbaik, tapi insyaAllah sebelum semester berikutnya bermula. Dan seterusnya kita juga akan libat uruskan ataupun kita akan jemput wakil daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Sebab mungkin di kalangan kita sebenarnya masih lagi ada terkeliru dengan status kita dalam perkhidmatan ni. Adakah kita ini kaki tangan kerajaan ataupun apakah status kita sebagai staf badan berkanun? Sebab UiTM adalah badan berkanun. Jadi apakah limitasi-limitasi kita yang ada, macam contoh persoalan yang paling kita dengar tentang kemudahan kesihatan katakan. Mungkin kita tak tahu bahawa sebenarnya kita ni bukanlah yang dikatakan sebagai kaki tangan kerajaan. Kita adalah penjawat awam. Itu sebenarnya kalau ikutkan kita memang ada perbezaan tu, tapi biar pihak yang ada autoriti untuk bercakap, insyaAllah kita akan jemput wakil JPA. Dan untuk pengetahuan semua juga, mungkin sama ada yang tahu ataupun terlupa, insyaAllah tahun 2022 adalah ulang tahun MITASA yang ke-50. Maksudnya di sini MITASA akan menyambut ulang tahun ataupun menyambut sambutan Jubli Emas. Jadi saya mohon semua untuk bersama-sama kita, dan kepada yang belum menjadi ahli, khususnya pensyarah-pensyarah muda, pensyarah-pensyarah baru, marilah bersama-sama kita. Baik, saya pun faham ada setengah kadang membezakan soal iuran RM6 sebulan itu, tapi itu saya serahkan kepada tuan-tuan semualah untuk menentukan bagaimana. Tapi kita mohon untuk kita bersama-sama, sebab pada ketika ini kita ada hampir 3,000 ahli ataupun 3,000 pensyarah yang telah menjadi ahli MITASA, dan kekuatan inilah juga yang telah kita bawa. Dan sebenarnya untuk kenapa semua juga kita adalah salah satu anggota ataupun ahli turut hadir dalam Senat, dan juga kita adalah ahli tetap di dalam majlis bersama jabatan, dan juga kita juga ada melibatkan dengan pihak-pihak lain seperti kementerian khususnya, dan juga pihak-pihak lain, Jabatan Hal Ehwal Persatuan dan sebagainya. Jadi akhir kata daripada saya pula, minta maaflah kalau ada kekurangan dalam sesi ini. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu memang datang daripada kita sendiri sebagai makhluk ataupun sebagai insan yang lemah ini. InsyaAllah kita perlukan kekuatan lah, kita perlu bersama untuk menjadi kuat. Ibarat lidi, sebatang dia menjadi lemah, kalau dia serumpun dia akan menjadi satu kekuatan yang sukar untuk